Okey, minggu lepas kita masuk bab baru, memahami wakaf dan ibtidak. Kita dah sentuh ni minggu lepas. Dan saya kata kelas bab ni memang dia sangat besar. Dia sangat besar. So ini semua kita dah sentuh. Dan minggu lepas kita betulkan just sambil lalu balik wakaf dan wakaf dan ibtidak ni. Kata wakaf tu sendiri ada ada tiga jenis lah. Dia ada wakaf, dia ada kotak, dia ada saktah. Tiga-tiga tu kita dah belajar. Dan minggu lepas kita ada satu slide tu ada berlaku silap sikit. Itu pun terima kasih pada Kak Yati Mahyudin, dia yang perasan. Dia tahu kata kat sini sepatutnya kat sini ada kesilapan. Tapi ini dah dibetulkan lah. Okay. Menamatkan bacaan pada akhir surah hizib tempat berhenti suku juzuk ada 60 hizib, atau rubuk tempat berhenti suku rubuk ada 260 rubuk. Saya tersilap kat situ, saya tulis juzuk. So ini dah buat pembetulan lah. Okay, cerita dia pasal hizib dengan pecahan dan juzuk tu lah. Okay. Sekarang ni untuk sebagai info tambahan, kadang kita nampak kan bunga kerawang-kerawang tu, itu pun tak faham apa lah fungsi benda tu kan. Okay, sekarang sambil lalulah kita beritahu. Okay, ini info tambahan tentang sejarah pembahagian Quran tu juzuk ni. Kita kan juzuk 1, 2 sampai, so kita ada 30 juzuk. So sekarang ni kita nak tahu apa benda juzuk tu sebenarnya. Kadang kita memang tak tahu pun sebenarnya, kita pun tak pernah dengar pun cerita pasal juzuk ni. Kita tahulah buat baca juzuk apa, juzuk 3. Baca tadarus, baca juzuk 1 hingga juzuk 15. Buat tahriri dari juzuk 16 hingga 30. Maksudnya kita tahu sebut benda tu. Tapi kita tak tahu juzuk tu sendiri tu apa benda juzuk tu. Okey. So ini sekadar info tambahan tentang sejarah pembahagian Al-Quran. Itu juzuk tu lah. Juzuk tu. Okey. Di zaman Rasulullah dan para sahabat, membaca Quran kebiasaannya digambarkan dengan bilangan ayat seperti 50 ayat atau lebih, dan juga membaca dengan lengkap satu surah. Manakala membaca Quran hanya di akhir surah atau di tengah surah adalah perkara yang jarang berlaku pada mereka. Maksudnya pada zaman Rasulullah dulu, bila nak kata baca Quran tu, 50 ayat ataupun 60 ayat, 100 ayat macam tu. Masa tu tak ada juzuk lah. Maksudnya dia tu dia cakap, okey baca untuk 50 ayat. Tak ada macam baca sikit-sikit setengah surah. Dua-dua kata surah Yusuf, tinggal lagi 5 baris, sambung di situ. So tak ada. Maksudnya zaman dulu Rasulullah baca memang terus 50 ayat. Sebab kan Quran turun peringkat-peringkat. Tapi bila Quran dah dikumpulkan dari segi hafalan para sahabat semua, so Rasulullah akan baca dan kata baca okey 50 ayat. Tu baca esok pula lagi 51 hingga 100 ayat. Maksudnya jenis sukatan macam tu je lah, 50 ayat, 100 ayat macam tu. So tak ada macam tiba baca 3 ayat aja, baca 25, 20. Macam kita kan ikut suka lah, kita nak baca nak berhenti. Baru baca 3 baris, dah kita stop macam tu kan. Tapi Rasulullah tak ada. Zaman dulu memang dia baca full string terus, banyak macam tu kan. So yang gini baca pendek-pendek sekarang ni zaman kita lah sekarang ni. Okay. Maka bagi menjaga kesucian dan ketulisan kalamullah ini, para ilmuwan dalam bidang doktor Quran, penandaan Quran, dok ni bidang penandaan, kita belajar simbol-simbol tu, tanwin, sengit lah, ada mim kecil semua tu, tu adalah ulama dalam bidang ni, doktor Quran, penandaan Quran. Telah berinovasi dengan mewujudkan pembahagian Al-Quran sebagai panduan kepada penghafaz Quran untuk mengkhatamkan bacaan mengikut tempoh waktu tertentu, dan juga supaya tidak terputus makna pada cerita atau jumlah ayat, terutamanya di dalam solat. Pembagian juzuk ini dilakukan berdasarkan pada jumlah hari pada bulan Ramadan, di mana satu juzuk Quran dibaca pada setiap hari sehingga cukup 30 hari. Inilah asal macam mana jadi juzuk tu. Sebab apa, kalau zaman Rasulullah tu kata baca 50 ayat, 50 ayat, cerita zaman sekarang ni, bila kita dengan Rasulullah pun dah jauh, ulama Quran dulu kita pun dah jauh, dah ribu tahun, dah ratus tahun. So bila jarak tu jauh, kena ada satu sistem untuk nak make sure Quran ni dijaga dengan betul supaya tak ada berlaku penyelewengan, tak berlaku kan orang baca macam ni kita baca macam lain, salah tempat nak berhenti. Sebab tu ulama bahagian doktor Quran ni mereka buat satu inovasi di mana serta-serta ayat tu dia akan letak yang bunga kerawang tu lah. Bunga kerawang tu, tapi itu bahagian hizib ataupun juzuk-juzuk yang pecahan tu, rubuk. Tapi ini melibatkan juzuk ni pun 30 juzuk tu adalah berpandukan kepada jumlah hari dalam bulan Ramadan tu. Kan bulan Ramadan kita baca Quran, bertadarus, bertalaki semua dalam bulan Ramadan. So zaman Rasulullah, dia kata satu hari tu nak ambilkan satu juzuk. So dia ambilkan macam tu lah. So ulama ambilkan jumlah hari 30 Ramadan tu, untuk maknanya satu hari tu satu juzuk. Dia sukatan satu juzuk tu, maknanya zaman ulama doktor Quran ni lah yang buat.
Zaman Rasulullah tak ada 30 juzuk tu. Zaman Rasulullah tu lah ayat 50 ayat, 100 ayat tu tak ada. Dia cuma akan cakap daripada Baqarah terus baca sampai surah ke Maryam. Itu di situ dia macam tu je, 2 bahagian, 3 bahagian, 4 bahagian tu tak ada juzuk. So bila zaman dah bertahun-tahun dah jauh, so dan tujuan dia pun sama untuk penghafaz Quran. So bila nak menghafaz Quran, supaya dia nak kena tempoh dalam tempoh dalam dia nak khatam katalah dalam tempoh 3 bulan. So nak tempoh 3 bulan, so dia akan baca setakat mana. So dia dapatlah tempoh 3 bulan nak khatam tu. Itu tujuan asal dia, supaya untuk penghafaz Quran ni. So bila dia nak menghafaz, dia ada serta-serta ayat sampai ayat mana, dia kena stop. Tu sambung pula, macam itulah. Itu kaedah asal-asal dia. Itulah wujudnya juzuk tu dalam Quran. Berpandukan pada bulan Ramadan yang ada 30 hari tu, itulah dapat 30 juzuk. Satu hari satu juzuk. Macam tu. So, bila orang tu kalau satu hari baca satu juzuk, dia khatam lah satu dalam tempoh sebulan. Itu jadi sukatan dia tu. Okey. Ini sebagai info tambahan je, makluman apa benda juzuk. Okey. Dan berdasarkan pada kesilapan yang berlaku pada typo tu, maka timbullah Gambar Rajah. Asal dia sikit ada kesilapan typo kat situ. Kita nak bagi orang faham, nak bagi faham balik apa benda sebenarnya juzuk, hizib, rubuk, apa semua. So kita buatlah Gambar Rajah. Okey. Ini Gambar Rajah sebagai info tambahan supaya kita tahu sebenarnya kita nampak bunga-bunga dalam Quran tu apa benda. Okey. Satu Quran, ni katalah Quran, ni juzuk ni, okey, kita ada 30 juzuk kan. So satu juzuk tu ada 2 hizib. 2 hizib yang besar ni. Satu juzuk yang besar ni terbagi pada 2. Hizib 1, hizib 2. Okey, hizib ni ada kumpulan-kumpulan cerita dalam Quran tu. Okey, dan satu hizib ni terbagi pada 4. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 ni satu hizib bagi dengan 4 maknanya suku lah. Okey, 1/4. Ni kalau sini 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tapi kita akan tulis 1/4 satu hizib bersamaan satu rubuk. Rubuk tu dalam bahasa Arab adalah suku. Ya, suku. Ni betul bulat ni. Satu bahagian ni adalah suku. Kita panggil suku kan. 1/4 suku. So dalam bahasa Arab adalah rubuk. Okay. So dalam satu hizib ada 4 rubuk ni. Ada 4. So kita tengok dalam Quran. Okay, Puan buka Puan punya Quran. Nanti Puan akan nampak yang kerawang tu. Dia tulis situ. Tulis rubuk. Lepas tu dia 2/4 nis. Lepas tu salah. Lepas tu satu rubuk. Kita akan nampak dia akan tulis tepi tu. Dia tulis rubuk-rubuk. Okay. So bila ada 2 hizib, maknanya ada 8 lah rubuk ni. Ada 8 perbahagian cerita, bahagian kumpulan-kumpulan cerita dalam tu. So ini semua 4, campur 4, so ada 8 rubuk. So bila 8 rubuk kali dengan 30 juzuk, so dapatlah 240 rubuk tu. Apa kita tengok pada kat sini tadi, info dekat sini. Info dekat sini kita nampak macam umum. Menamakan surah 114 surah, juzuk ada 30 juzuk, hizib ada 60 hizib, rubuk ada 240. So ini secara umum kita nampak macam tu. Tapi bila kita dah pecahkan jadikan dia gambar rajah, so kita nampaklah ini satu juzuk dan satu juzuk ada 2 hizib. Okay, hizib ni pula bila dah 2 kali dengan 30 juzuk adalah 60 hizib. Dapatlah 60 tu. So itu bahagian hizib. Dan hizib tu pula ada pecahan kecil-kecil dalam dia. Ada banyak cerita-cerita lain dalam tu. So setiap cerita tu mewakili suku. Kalau kita belajar kat sekolah pun 1/4, 2/4 ataupun 2/4 pun kita pecah jadi 1/2 kan. Itu 3/4, 4/4. 4/4 ni bersama dengan 1. Kita belajar pecahan zaman sekolah dulu kan. So bila dia buat suku ni, dia adalah 8. Ada 8 bahagian, 8 bahagian kecil. So 8 bahagian kecil ni kali dengan 30 juzuk ada 240. Maknanya Puan akan nampak kerawang tu ada 240 lah. Rubuk. Itu maksud pecahan rubuk-rubuk tu. So sekarang ni, bila kita tengok macam ni pun kadang kita tak clear lagi apa benda. Kalau orang yang dah biasa belajar tu, dia tahulah dah boleh dapat gambaran. Pada yang tak tahu langsung ni, cuba kita tengok. Ini Puan kena buka punya Quran sekarang. Buka sendiri Quran, kita ambil sampel. Kadang bila kita cakap tengok pada skrin saja, kita tak tengok pada Quran, kita pegang sendiri. So kita jadi macam confuse apa benda. Tak tengok real kan. Okay, Puan ambil punya Quran sendiri. Tengok juzuk, kita ambil sampel juzuk 9. Muka surat 162. Tengok 162. Jadi buka Quran sendiri. Jangan menghadap tengok skrin je. Skrin tu dia guide aja. Kita tengok, kita rasa di Quran kita ada tak benda kerawang tu. Page 162. Okey, jumpa dah 162. Betul tak tajuk dia surah A'raf? Okey, surah A'raf mula dengan ayat 88.
Okey. Awak tengok atas sekali, ayat atas sekali, sebelum nak mula ayat tu, sebelum qala tu kan ada bunga kerawang. Bunga kerawang tu menunjukkan permulaan hizib yang ke-17. Kita kan ada 60 hizib. Sebab ni kita ambil sampel juzuk 9. Maknanya sebelum tu juzuk 1 tu ada 2, juzuk 2 tu dah ada 4. Kita tahu 2. Sekarang ni bila sampai juzuk ke-9, dia dah sampai ke hizib ke-17. So puan tengok kat Quran tu. Kalau puan punya Quran tepi tu, luar pada kerangka ayat Quran tu, tepi ada kerawang tu, dia tulis situ. Hizib 9, hizib 9 ke apa tu ni? Juzuk 9, hizib ke-17. Nampak dia tulis situ, ada satu kerawang tu, kalau puan perasan lah. Ada kerawang tu. Nampak ke tak? So itu dah menunjukkan itu permulaan hizib. Itu permulaan hizib, namanya ayat 88, kita nampak bunga tu ada permulaan hizib ke-17. Sampailah ayat ke-116. Sorry, 116. Bila hujung 116 tu, kita akan jumpa satu lagi kerawang. So kerawang tu, maknanya kita dah baca 1/4 ataupun 1 rubuk dari hizib ke-17. Itulah cara kita nak baca. Ini kita nak agak-agak kita nak baca berapa muka ke apa ke. Ni kerawang tadi tu. Kerawang yang mula. Lepas tu baca sampai 116, kita nampak lagi satu kerawang. Kerawang tu menunjukkan kita dah baca, dah settle dah 1/4 daripada hizib ke-17. Okey, lepas pada tu ayat 117, sambung sampai ayat 141. Nampak lagi satu kerawang. Bila jumpa kerawang tu maksudnya apa? Maknanya kita dah settle baca 2/4 ataupun setengah lah, ataupun 2 rubuk daripada hizib ke-17. Sebab kita sekarang ni dalam hizib ke-17. Okey. Dalam juzuk 9 ada 2 hizib. Kita gambar rajah ni kan, satu juzuk ada 2 hizib. So sekarang ni kita dalam juzuk ke-9. Ini sampel lah juzuk ke-9 dan kita berada di hizib yang ke-17. Maknanya juzuk 9 ni ada hizib 17 dan hizib ke-18. Okey. So bila kita baca sampai 141, jumpa satu kerawang. Okey, jumpa satu kerawang ni kita dah settle setengah lah 2/4. Okey. So kita pun ada masa lagi. Kita contohlah okey. Okay, sekarang ni kita baca, sekarang ni pukul 8.30 lah, 8.30 kita dah baca. Kita tengok, baru 10 minit. Tak apalah, kita ada nak masakkan pukul 9, tak apa, ada masa lagi. Okay, so kita sambung. Sambung baca sampai kerawang yang lagi satu. Kerawang lagi satu sampai 155. Sampai ayat 155, kita jumpa lagi satu kerawang. Kerawang kat situ. Okay, dia jumpa kerawang. Sebenarnya kita dah settle 3/4 daripada juzuk tu. Itulah kaedah dia, kenapa ada kerawang-kerawang tu, supaya kita nak baca pun senang. Kita nak cakap mana baca, tak ada berhenti tengah-tengah ke apa. Tapi tu kita dah beritahu minggu lepas, bila kita baca ikut kerawang ni, kalau kita baca sendiri boleh lah, kita timing kita kan, sebab dia adalah pilihan kita. Kita nak baca sampai 1 juzuk ke, nak baca takat 2 rubuk saja ke. Jadi atas pilihan kita, bukan kena mesti baca macam tu. Tapi kecuali lah kita contoh macam tak laki, kita terlibat terikat dengan masa. Bila masa kadang kita nak buat, kata kita nak suruh pelajar tu baca dalam masa 10 minit, dia 1 rubuk, hingga 1 rubuk, tak boleh sebab dia baca slow. Mungkin dia baca baru dapat setengah buka je dah cukup masa. So minta sampailah rubuk ke rubuk pun. So bila tak sampai ni adalah, rubuk ni adalah untuk pilihan kita sendiri saja. Ni kalau kita rasa macam kita ada masa nak sambung, sambunglah. So dia lebih mudah. Supaya kita nak stop mana-mana pun kita ingatlah keadaan kat mana kita berhenti tadi kan, dan dia lebih tersusun. Kalau kita kata okey, lepas solat kita nak baca 2 rubuk, so kita dah settle lah 2 rubuk so stop. Itu kita okey, setiap solat solat fardu kita dah set dah, setiap solat fardu aku nak baca 2 rubuk. So kita senang nak kira lah, tengok 2 kali kerawang, dah lah, jadi maknanya 2 rubuk. Itu besok pula lagi 2, macam itulah maksudnya kaedah dia. So sama je kita sambungan tadi, sebenarnya kita dah baca sampai ayat 170. 170. Ini 170, page belakang dia 70. So bila page sebelah dia 70 kan. Kita nampak kerawang. So kerawang ni dah sampai berapa? Hizib yang ke-18. Dah masuk hizib ke-18. Kita tengok kerawang tu di situ. Hizib 18. Hizib 18. So itu maksudnya dalam satu juzuk 9 ni ada hizib ada 2 hizib. So sekarang ni dah masuk hizib ke-19. Maknanya surah tu dah, dia tak ikut surah, dia ikut jumlah kata ayat tu. So kita sama keadaan yang sama, kita jumpa kerawang, lepas tu ayat kita baca dah settle semua,
sampai ayat 88, maknanya kita dah settle dah 1/4 dari hizib ke 18 pula. Tadi kan dah settle 4 hizib. Ni masuk yang second pula. Second set dah, satu set. Satu juzuk ada 2 set. 2 set. So set yang pertama dah settle. Itu ni sebab dalam satu set tu ada 4 sub dia. Ada 4 bahagian. So masuk set yang kedua pula, hizib ke 18. So ada lagi 4. Macam itulah. Itu maksudnya pembahagian lagi rubuk tu. Okey. Sebab tu kita akan jumpa tulis situ rubuk. Itu untuk guide lah, terutama pada orang yang menghafaz Quran. Walaupun untuk menghafaz Quran, kita yang baca Quran biasa ni pun boleh gunalah, samalah juga kaedah ni. Kita senang, kita nak agak-agak timing, kita nak khatam hujung bulan ni, kita nak khatam bulan 12. So kita agak-agak bagilah berapa juzuk kita nak baca satu hari. Juzuk pula satu, berapa hizib ke kan, berapa rubuk ke nak baca satu hari, itu kurang kita lah. Maksudnya kita boleh buat perancangan, buat jadual dah. Kita nak khatam bila, kita nak stop baca ke apa, ikut kita sebab benda ni pilihan. Tapi untuk senang nak guide saja. Itu fungsi dia. Dan kalau perempuan tanya pasal apa dia makrok, apa saya pernah dengar kat makrok, lepas tu ain apa. So macam penggunaan kata makrok tu pada Quran Majid tu. Quran yang lama tu, Quran yang Majid lama tu, Imla'i tu, itu pakai makrok. Dan untuk makrok pun dia pakai huruf ain tu, tanda ain. So Resal Rosmani tak ada benda tu. Kita tak guna tak guna kaedah tu. Kiraan sama je, kita kata 240 rubuk bersamaan dengan 240 makrok, macam tu kan. Sebab penggunaan nama tu, macam ni rubuk, 240 rubuk. Dia kalau pun baca Quran Majid yang lama tu, dia sebut sebagai makrok. Benda tu sama je, sebab dia tetap bunga tu juga. Cuma dia akan tanda dengan benda huruf ain. Dan kita pun tak pakai rasa ni. Dan dia agak susah, sebab kalau kita guna makrok jenis huruf ain tu, sebab dalam Quran Resal Rosmani tak ada. So kita jadi satu masalah nak cari kat mana ain kat mana. Maksudnya kita semua pakai Resal Rosmani memang dia pakai macam ni je. Rubuk-rubuk ni. Dia pun dah tulis tepi dah. Rubuk, nifs rubuk, salas rubuk. Semua dah tulis dah. So kita akan ikut yang inilah konsep ni, rubuk dengan hizib saja. So kita tak guna makrok ke, huruf ain ke. Kita tak pakai dah. Memang kita dah tak guna. Itu dah memang zaman yang lama dulu. Kalau Quran yang lama, itu je kita akan guna. Benda segi istilah saja, tapi pembahagian dia sama je. Okay. So ini perempuan boleh dapat gambaran bahawa satu juzuk ada 2 hizib, maksudnya ada 2 set yang besar. Dalam satu set yang besar ni ada sub dia. Ada pecahan-pecahan dia. Dan satu set yang besar ni ada 4 pecahan. 4. So bila dah 2 kali 2 jadi 8 lah. So bila dah 8 kali lah pula dengan 30 juzuk, kalau nak tahu satu Quran tu ada berapa rubuk, so ada 240 rubuk. Rubuk ni adalah suku. Maksudnya ada 24 suku lah, suku macam tu lah. Itu adalah dia punya penandaan. Kalau kata hizib pula ada berapa hizib? 2 set yang besar tadi kali dengan 30, dapatlah 60 hizib. Kadang kita dapat data macam ni, 60 hizib. Kita dapat data macam ni kan, juzuk 30 juzuk, hizib ada 60, rubuk ada 40, tapi kita tak tahu apa benda tu. So ini kurangnya adalah gambaran kasar apa maksud hizib. Dia punya main topik dia, dalam topik tu ada sub-sub yang kecil lagi. So total dalam Quran tu semua ada 240 rubuk bersamaan dan juga 60 hizib. Itulah cerita hizib dan rubuk tu. Dan dia pun asalnya daripada untuk penghafaz Quran, senang dia nak hari ni nak baca berapa hizib, berapa rubuk ke apa ke, macam itulah dia boleh set lah berapa dia nak baca. Dan benda tak mesti untuk menghafaz Quran, kita pun boleh guna lah, maksudnya senang lah sikit. Kalau kita nak baca Quran, tapi bila kita baca sendiri senang lah, kita boleh set. Kita nak baca 2 hizib hari ni, besok nak baca lagi 2, lusa nanti kita nak baca 6 terus. Ikut kita lah, kita dah boleh set dah, ikut masa kita. Tapi kalau kita macam betul lelaki tak boleh nak buat macam tu, sebab dia libat dengan kita punya kelancaran kita baca lah, sebab masa terhad. Semua orang masa sama, maksimum 10 minit. Paling kurang pun 7 ke 8 minit. So kalau kita nak semua nak tunggu dia habis satu rubuk, memang lambat lah. Sebab semua orang tak sama. Semua orang kalau dia baca cepat, dia dapatlah satu rubuk. Okey, ni kita pernah sentuh sakta. Itu ada info tambahan saja. Jadi tak adalah kita tak tahu apa fungsi benda kerawang tu. Kita tahulah juga kan. Sakta kita dah sentuh. Sakta ada harus, ada wajib. Wakaf pun kita dah sentuh. Wakaf mesti tempat berhenti. Wakaf pun ada 4 jenis. Ikhtiar, itidori, intizori, ikhtibari. Pun dah sentuh dah minggu lepas. Sebab ni topiknya sangat besar. Memang kita tak akan bagi dulu. Dia memang sangat besar. Tapi kita akan cuba settle sebelum hari raya lah. Kita ada 2 kelas lagi kan sebelum cuti raya.
Ini kita dah tengok simbol-simbol dia, apa maksud wakaf tam ni, pattern dia, wakaf jaiz, wakaf sili, wakaf kafi ni, wakaf hasan, wakaf ta'anuk. Ini bukan tempat wakaf. Dalam hal ini bukan tempat wakaf. Tapi kalau emergency, kena terpaksa nak berhenti, kena berhentilah. Okay, tapi nak ambil balik tu kena ambil dari awal. Itu kalau nafas panjang. Okey, kita pun dah sentuh. Ini sampel-sampel macam mana bentuk wakaf lazimnya atau wakaf tam. Kita nampak dia mim kecil. Ni Papa boleh tengoklah dia nama surah. Surah Al-Qamar pun ada kat situ ada. Surah Al-Ma'idah 71 pun ada. Ni semua kita dah baca minggu lepas Itu sambil lalu je. Ni contoh wakaf Hasan. Ni pada surah Araf ada. Ini memang banyak lah. Al-Quran memang banyak lah. Ni kita ambil sampel je. Supaya Papa perasan tengok sini ini apa fungsi dia. Ini apa fungsi dia. Ni wakaf qabi. Qabli jangan berhenti. Kat sini elakkan dia berhenti. Bukannya ini bukan tempat berhenti. Tapi sebabkan benda tu dah ada dalam pemikiran kita dah bayangkan rasa macam nak berhenti kat situ. So tak payah. Nampaknya kita kena lajak dulu. Macam kalau tak boleh sangat tu, kita berhentilah. Nanti kita kena ambil balik. Sebab apa ayat dia dah terputus makna ni. Ambil balik ke belakang betul. Kalau boleh ambil ke belakang, ambil belakang. Kalau tak boleh pun kurang-kurangnya 1 ataupun 2 kalimah kat dari sinilah. Kita kena reverse balik. Sebab dia masih bersambung tu maksud dia. Lepas tu kita ada wakaf ta'anuk 3 bintik ni. Kita lebih tahu apa yang boleh dan tak boleh. Okay. Kalau macam ni baca terus sampai bunga. Okey, boleh. Memang boleh. Jadi kalau nafas panjang kan baca terus. Katalah kita tak nak guna benda ni. Kita nak baca terus. Okey, boleh terus. Boleh. Yang kedua, nak stop. Siapa tu boleh mute tak suara? Lepas tu yang contoh kedua pula kita berhenti pada titik yang ni ada 2 set kan. Kita berhenti yang set yang kedua ni. So itu boleh juga. Maksudnya kalau kita dah berhenti sini, automatik sini kita tak berhenti lah. Kita dah lajak sini kan. So ini adalah yang paling famous lah. Kita majoriti orang akan baca sampai sini. Okay, baca stop sini. Ini memang paling famous. Dan memang dibenarkan pula, memang boleh lah. Satu lagi. Lepas tu satu lagi. Kita berhenti dekat sini. Kita berhenti dekat sini. Tolong offkan ni. Tolong mutekan suara. Lepas tu yang ketiga ni kita berhenti kat titik yang pertama. Berhenti kat titik yang pertama ni pun boleh dibenarkan. Okay, so kalau kita dah stop sini, so tak payah betul sini. Halo. Lepas tu kalau macam ni tak boleh. Sini kita stop kat sini, stop sini pula 2 kali stop, lepas tu sini pun nak stop lagi, so ni tak boleh, tak dibenarkan. Kita pilih salah satu saja. Okey, ini peringatan, kita dah berbagi peringatan bahawa kita tak boleh curi nafas, nak baca Quran, nafas tak cukup, tolong stop. Puan Zaitun Salim, tolong mutekan suara. Terima kasih. Okay. Untuk Reski tak boleh mencuri nafas. Tak boleh baca Quran, jangan mencuri nafas. Okay, bila kita baca Quran, jangan curi nafas, tak boleh. Bila kita nafas tak cukup, berhenti je lah. Kita dah ajar kat mana nak berhenti tadi kan. Kat tanda-tanda yang mim kecil, sort, qaf, lam, dia semua tu, kita boleh berhenti. Cuma ini elak, jangan berhenti. Okay, kalau situ pun tak sampai, maknanya kita ada peringkat. Mula kita nampak, kita nak baca Quran, kita cuba dulu, kita kena ikhtiar dulu. Nafas kita dah sampai ke tak pada hujung ayat yang bernombor tu. Kalau tak boleh, mesti kita nak kena stop. Tak boleh kita tengok, ada tak tanda-tanda tadi, qaf, lam, ya ke, sort, lam, ya kat tengah tu. Kalau tak ada juga, apa nak buat? Sebab tu bila tak ada juga, kena berhenti pada akhir kalimah. Sebab kata satu ayat tu panjang, tak ada tempat berhenti pun. Nafas kita memang tak cukup. So kita terpaksa berhenti. Sebab nak curi nafas tak boleh. Jangan duk bismillah. Sampai dah tak ada, kita nak paksa. Lepas tu kita macam curi nafas. Sebab kita tahu orang yang curi nafas tu, dia bacaan dia, kita nampak dia macam nak putus sampai kita dia ambil balik. Maksud curi nafas. Dalam Quran tak boleh curi nafas. Tak boleh, kalau nafas tak cukup berhenti je. Tapi nak berhenti tu, paling kurang ialah berhenti di akhir kalimah tu. Akhir perkataan. Dan nak berhenti tu pun mesti ada cara lah. Tak boleh main berhenti je. So hari ni kita nak belajar tu lah cara nak berhenti akhir kalimah tu. Ini yang baru nak masuk yang hari ni, pagi ni punya. Okay. Ini kita dah ringkaskan sifir waqaf di akhir kalimah. Ni sekarang ni masa kita cerita, bila seorang tu nak baca Quran, nak sampai ke hujung ayat bernombor tu, tak lepas, nafas tak cukup. Okey, step pertama tak boleh. Lepas tu sampai nombor tak cukup. Nafas tak boleh sampai. Okey, apa nak buat? Alternatif kedua, kita berhenti cari ada tanda-tanda tempat wakaf tadi. Ada mim kecil ke? Mim kecil memang berhenti lah, memang wajib.
jumpa qaf lam ya ke, sod lam ya ke, ada tak wakaf ta'anuk ke, kalau kita nak berhenti boleh berhenti. Okey. Kalau lah semua tu pun tak ada, simbol apa benda pun tak ada. Memang ayat dia ni satu panjang macam tu. So apa nak buat? Dah lah masalah nafas tak cukup. So kita kena berhenti. Kita curi nafas tak boleh. So kita kena berhenti. Nak berhenti tu pun terpaksalah berhenti mana-mana kalimah. Kita nak berhenti mana-mana kalimah. So bila nak berhenti, kita tengok kalimah tu macam mana, apa yang ada dekat dia tu yang menyebabkan kita nak berhenti tu. Okey, sebab tu kita datangkan seorang macam sifir lah supaya senang sikit, boleh bentuk dan jadual kan senang sikit nak tengok. Okey, kita kata sifir lah, sifir waqaf di akhir kalimah. Sebenarnya kita cerita bukan pada sukun ke apa, kalimah tu sendiri. Nanti bila kalimah tu kita betul cara nak berhenti, automatik kat situ ada sukun, ada tanda qaf lam ya ke, ada sod lam ya pun dia akan terpakai sekali lah. Sebab bila kita baca Quran mesti nak berhenti. Nak berhenti tu lah yang kita nak kena belajar macam mana nak berhenti. Sebab setiap huruf kan ada baris dia. Baris atas, bawah, sukun, sabdu, semua tu, simbol tu, harakat tu. So bila semua tu ada, kita nak berhenti tu tak boleh nak berhenti tiba-tiba macam tu je. Ada cara je. Okey. Oleh sebab tu kita datangkan sifir ni apabila mensukunkan huruf terakhir. Satu huruf huruf yang terakhir tu pada sesuatu kalimah. Okey, satu perkataan, dia punya hujung huruf yang akhir tu, okey, kecuali tanwin baris atas, hendaklah menyatakan sifat huruf bersukun tersebut dengan jelas. Seperti dia ada sifat ham, sifat rokhawah, sifat qaqqalah. Ni semua kita dah belajar awal dia, sifat huruf kan. Okey, dan lain-lain serta waqaf tanpa sukun, iaitu raum dan ismam. Okey, nak terang dulu. Okey, bila kita nak berhenti, baca Quran nak berhenti, nafas dah tak cukup dah ni. So kita nak berhenti tu, mesti nak berhenti pada kalimah. So bila kalimah satu perkataan tu, dia punya hujung tu, huruf yang terakhir tu. Setiap huruf yang terakhir tu kan ada baris atas, bawah, sukun, apa-apalah huruf dia punya simbolnya dia ada tu. So bila kita nak berhenti, kita nak tahu macam mana nak berhenti kat dia tu. Okey, kecuali simbol yang dia tu simbol baris atas, tanwin baris atas, dua di atas tu, kecuali itu je. Sukun, sabdu, lain-lain tu semua kita cara matikan. Tapi kalau tanwin baris atas tu saja dia ada cara yang lain. Itu je. Yang lain tu tanwin bawah ke, tanwin depan ke, semua ikut kaedah yang sama kecuali baris atas saja. Kat situ ada perubahan. Okey, dan bila kita kata sukun, kita dah mati ke satu huruf tu, so kita kena jelaskan sifat dia. Kita dah belajar awal lagi makhraj huruf, sifat huruf. Sebab tu kita tekankan masa sifat huruf tu, pastikan dia tu istiqlaq ke, istifal ke, dia tu ada sifat hams, angin terlepas ke, sifat rokhawah, suara masih mengalir ke, dia melantun, kokolah melantun ke, semua sifat tu kena jelas. Bila dia dah berhenti, sifat dia tu kita kena jelaskan. Sebab tu dia kan bersukun, kita dah belajar awal dulu. Huruf yang bersukun, maksud dia jelas, terang, nyata, terangkan sifat dia. Kalau dia tu tebal, kita kena tebalkan sebutan. Kalau dia tak ada angin terlepas, kita kena lepaskan angin dia. Itu maksudnya. Sifat dia jelaskan. Dan pada masa yang sama, dia juga bila kita waqaf pun ada yang tak ada guna sukun. Kita akan guna baris dia juga tapi guna kaedah raum ataupun ismam. Ni bab ni memang dia agak susah sikit tapi kita settlekan pusat yang sukun tu dulu. Sebenarnya tak ada susah mana pun. Kalau kita dah faham sifat huruf, insya-Allah kita boleh follow je. Okey. Ini kita jadikan di satu jadual supaya perempuan senang nampak. Okey, apa maksud cara kita nak buat? Okey, kita bagikan ini teks Quran, ini cara nak baca. Okey, benda ni perempuan tak jumpa dalam buku teks mana-mana. Ini memang saya dah kita buat jadual sendirilah, kita buat sendiri untuk saya nak bagi perempuan faham. Okey. Kalau dalam teks Quran, perempuan buka Quran, kita nak berhenti kan. Berhenti. Huruf yang terakhir tu baris atas. Kata huruf tu baris akhir tu baris atas. Apa kita nak buat? Baris atas tu kita matikan, kita sukunkan, tukar jadi sukun. Kita matikan. Ini dulu sifir, kita tengok sifir dulu. Lepas tu kalau baris bawah pun kena sukun juga. Dan dia ada satu lagi cara kalau kita nak baca secara raum. Okey, tak faham tak apa, dengar je dulu. Lepas tu kalau teks Quran tu, kita nak berhenti, tiba dia tu pula ada hujung sekali, dia ada baris depan. So apa nak buat? Kita kena sukunkan juga. Semua kena sukun. Tapi ada pilihan nak baca secara raum ataupun nak baca secara ismam. Perempuan boleh guna raum ismam ni bila perempuan betul-betul dah mahir untuk cara berhenti sukun ni semua dah mahir lah. Barulah kita gunakan raum ataupun ismam. Kalau tak mahir lagi tak payah guna raum ismam. Tak payah. Ini satu level lain. Tapi kita nak just beritahu dan sifir ni memang ada bacaan secara raum, ada bacaan secara ismam. Okey. Ingat bila pada teks Quran nak berhenti tu, pada kalimah yang akhir tu, kita nak berhenti kan? Nanti kita tengok gambar rajah kat bawah kan. Contoh bagi penerangan dulu. Maksudnya huruf yang terakhir tu kalau dia baris atas, kita sukun terus. Kalau dia baris bawah, sukun terus.
Kalau baris depan sukun terus. Raum Ishmam ni kemudian, tapi kita beritahu wujudlah bacaan macam tu. Kalau teks Quran tanwin pula, itu kalau baris 1, 2 yang biasa dia, kalau satu baris je. Kalau yang tanwin pula, kalau pada teks Quran hujung, huruf hujung tu ada tanwin baris atas. So itu dia tak boleh sukun terus. Itu yang dia kata lain tu, kecuali kalau dia tanwin 2 di atas, kita kena baca secara buang satu baris, tinggal satu baris atas saja campur dengan alif mat. Itu tanwin baris atas. Mungkin puan tak faham, tak apa, kita tengok jadual nanti baru kita boleh ni. Ini penerangan dulu. Lepas tu kalau kita tanwin baris bawah, sukun. Tanwin baris depan pun sukun. Ini automatik kita kena sukunkan saja wujud urut yang last sekali. Kecuali kalau tanwin baris 2 di atas tu tak boleh, kita tak boleh terus sukun. Kita kena tukar dia. Jadi baris atas dan campur dengan alif mat, kita akan panggil sebagai mat iwad kan, bagi perempuan yang dah belajar tu, nama dia mat iwad. Maknanya dari segi jadual ni, semua kalimah-kalimah kita nak berhenti tu, perkataan yang last kita berhenti tu, huruf yang last sekali tu, tak kisahlah apa baris dapat sukun, sabdu ke apa pun, semua kena matikan. Mati-mati sukun. Kecuali tanwin baris 2 di atas tu je tak boleh guna sukun. Dia ada kaedah kena tukar. Maksudnya tanwin kan 2 baris, buang satu baris, tinggallah satu je. So tinggal baris atas saja. So baris atas tu kita sebagai sebelum alif mat. So kita akan baca panjang kat situ. Nanti kita tengok. Kita tengok pada jadual, pada teks betul-betul. Ini kita gambaran apa benda tu. Okay, tadi kita ada sebut selain pada sukun, kita boleh baca secara raum, kita boleh baca secara ishmam. Tapi dua ni hanya bila maka yang dah mahir baru boleh guna. Tak mahir lagi tak perlu guna raum ishmam ni. Okey. Tapi kita beritahu apa maksud raum, apa maksud ishmam. Okey, raum ataupun setengah bunyi ikhtilas. Okey. Sama je benda tu. Tak payah nak argue istilah ni apa-apa, tapi fungsi dia tu. Okey, raum ni maksudnya apa? Melemahkan suara semasa mewakafkan baris, bacaan baris huruf terakhir kalimah. Baris huruf terakhir hanya disebut kadar 1/3 saja. Singapura kata 2/3, apa kita ambil 1/3 sebab dia terlampau pendek. Sebagian besar bunyi akan lenyap. Hanya orang yang berdekatan saja dapat mendengar suara perlahan tersebut. Hanya melibatkan baris depan dan baris bawah saja. Okey, ini cerita tentang raum. Apa maksud raum? Raum ialah suara tu lemah, suara tu perlahan. Okay. Dan suara perlahan tu apa? Bila huruf yang terakhir tu, contoh dia baris, kan kita kata tadi boleh baca dengan raum, boleh baca dengan ishmam. Kalau contoh huruf yang terakhir tu baris bawah. Baris bawah contohlah bawah B, contoh bawah B. Tapi bila kita nak berhenti, kita tak sukun dengan dia. Satu lagi cara kita bunyikan baris tu juga, tapi 1/3 bunyi je. B. Kita macam B. Bawah B tu satu hakat. Tapi kalau B, itu 1/3. So bila bunyi itu terlampau sikit, hanya orang yang dekat dia boleh dengar. Hanya orang berdekatan saja boleh mendengar suara perlahan. Sebab tu perlahan, sebab dia lemah sangat. B. Hanya melibatkan baris depan dan bawah sahaja. Sebab tu kata kalau dah mahir bab cara nak sukun kan, boleh guna secara raum dengan ishmam, raum dengan ishmam ni lah. Tapi buat masa sekarang ni untuk pengetahuan. Kalau lah mana satu hari tiba mengaji-ngaji, tiba ada orang baca macam tu, dia kata kenapa bunyi dia macam ada baris sebab mungkin dia baca secara raum macam tu. Dan ishmam ni apa pula? Ishmam maksudnya memuncungkan dua bibir sebaik saja selepas menyebut huruf terakhir tanpa mengeluarkan suara. Hanya dapat dikenapasi oleh orang yang tidak buta, yang memerhatikan bacaannya, hanya melibatkan baris depan saja. Ini semua ada kaedah. Raum, ishmam ni ada kaedah. Okay. Sekarang ni kita just tunjuk macam ni sebab perempuan pun rasa apa benda cakap ni kan. Okay. Memang tak ada idea pun setengah orang yang dah belajar bertahun-tahun sebelum ni ada dapat idea lah. Tapi yang baru pun tak tahu apa benda raum ishmam ni. Tapi tak apa, benda ni je surface. Nanti kita akan terang. Bila perempuan akan nampak teks betul-betul, perempuan akan faham. Okay. Sekarang kita akan pergi, ni contoh. Ini yang penting yang perempuan kena tahu. Kadang kita teori, kadang kita pun tak faham apa benda. Sekarang ni real life. Ni kita, bila perempuan baca Quran, nampak situasi macam ni, inilah cara nak baca. Okay, contoh, baris atas. Kan tadi kita ada sifir kan, baris atas, bawah, depan, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. So kita ambil yang baris atas dulu, satu-satu. Okay, contoh, baris atas di akhir kalimah. Inilah maksudkan kalimah. Kalimah ni satu kataan ni lah. Bahasa Melayu kan perkataan. Bahasa Arab betul kalimah. Quran sebagai kalimah lah, kita guna kalimah. Okay, ni teks Al-Quran yang tadi kita cara baca tu kan. Kita tengok sampel. Ni pada teks. Wa basara.
Kalau perempuan baca tu perempuan nak berhentilah kat wa basara ni. So nak berhenti macam mana? Tak boleh baca wa basara. Tu tak boleh berhenti macam tu. Tak boleh berhenti wa basara. So apa nak buat? So bila nak berhenti, kita kena matikan huruf yang ujung ni. Kita dah kata tadi kalau huruf ujung tu balik atas, terus sukun. Atas terus ditukar jadi sukun. So kita akan bunyi wa basau. Wa basau. Wa basa. Ra ni mati. Ra mati kan dia mati, huruf sebelum balik atas dia akan jadi ra yang tebal. Wa basau. Itulah bunyi dia. So bila kita dalam teks Quran, kita baca, so nak stop katalah kat kalimah ni. So kalimah yang akhir dia balik atas. Bila dia balik atas, automatik tukar jadi sukun. Mati terus. Dia tak nak tukar jadi huruf lain dah, tak ada jadi simbol lain dah. Memang dia akan kita matikan. Kalau kita nak stop, mana boleh stop baca wa basara. Itu tak berhenti dah tu, maknanya kita nak baca lagi. Saya nak berhenti dah. Wa basara pada teks. So pada teks tak adalah gambar sukun. Kita lah yang kena letak sukun tu. Kita kena faham. Oh, aku nak berhenti sini. So bila dia balik atas terus sukun, mematikan aja. So dia akan bunyi wa basau. Wa basau. So yang hujung ni dia akan mati, dia tukar simbol jadi mati. Dan ra jelaskan sifat dia. Sifat dia ra kan sifat tahkim, tebal kalau dia balik atas, dan dia pun ada sifat takri, bergetar. Itulah kita masukkan jelaskan sifat wa basau. Wa basau. Itulah bunyi dia. Cara nak berhenti. Okay, ini sampel yang kedua. Ini satu kalimah. Okay, kalimah huruf yang terakhir. Ni huruf pertama. Ka, sa, ba. So, ba ni balik atas. Ni last nak berhenti dah. Ka, sa, ba. Kita tak boleh berhenti ka, sa, ba. Kita mesti matikan. So, kita kaedah dia cakap tadi. Kalau huruf last kali tu balik atas, automatik kita tukarkan jadi sukun. Matikan terus. So, bila dah sukun, so bunyi dia mestilah dah berubah. Dia akan bunyi kasab. Dan kita dah belajar ba sukun adalah qalqalah. Dia sifat qalqalah kan. So bila huruf yang dah last sekali dah mati, kita kena jelaskan sifat yang ada pada dia. So dia ba ni kan qalqalah, so kita kena jelaskan sifat qalqalah tu. Kasab. Kasab. Itu bunyi daripada kasaba terus jadi kasab. Sebab kita nak berhenti. Kalau kita nak baca sambung tak adalah macam tu. Sambung je lah. Okey. Ini nak tunjuk cara nak berhenti tu. Sebab ramai orang bila dia baca Quran, dia tak tahu nak berhenti tu, dia masih bunyi kasabah atau dia ikut suka je. Mana boleh, dia ada kaedah. So kalau balik atas, berhenti tu, huruf terakhir tu balik atas, terus tukar je sukun je. Matikan terus. Bunyi pun akan berubah. Dan dia akan berubah bergantung pada huruf yang terakhir tu lah. Huruf terakhir tu kalau dia ada sifat qalqalah, bunyi qalqalah. Kalau dia ada sifat takrir, bergetar, bunyi bergetar. Itu yang kita kena apply. Okay. Bila perempuan dah belajar mula-mula makhraj sifat urut, sebab itulah sekarang ni lah kita nak guna. Inilah perempuan kena faham betul makhraj sifat urut tu. Okay, contoh, ni satu perkataan, satu kalimah. Okay, akhir kalimah. Kan? Kita pasal akhir kalimah. So akhir kalimah dia apa? Balik atas. So, bila balik atas pun automatik dia mesti akan matikan juga. Terus matikan. Jadi dia akan sukun. Daripada bunyi wizroka, dia akan jadi wizrok. 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 Itulah sifat pada huruf kaf. Kaf ada sifatnya angin yang terlepas kan. Tertahan dan terlepas. Sifat ham. So kita kena apply lah bunyi tu. Wizrock. Wizrock. Itu bunyi dia. So bila kita baca nafas tak cukup nak berhenti. So kena apply benda tu. So ingat kaedah. Kalau huruf yang terakhir tu balik atas, semua jadi sukun. Semua tukar jadi sukun. Tak ada jadi pada lain dah. Sebab dia dah mati ya. Kita nak berhenti kan. Kita sukunkan je. Okay, semua sukun. So bila dah sukun last, kita kena jelaskan sifat dia, sifat yang daripada huruf tu. Kita dah belajar banyak dah sifat huruf. Okey, ini sampel untuk kalimah yang baris bawah pula. Tadi kan pada atas, okay, kita tengok pada teks Quran. Ini bentuk dia. Ahanani, ahanani. Kalau kita nak berhenti, kita tak boleh baca ahanani, ahanani. Tak boleh berhenti macam tu. Mesti ada cara nak berhenti. So kita kata kaedah kalau baris bawah pun dia akan tukar jadi sukun. Pada sifir tadi tu sukun. So baris bawah pun akan jadi sukun. So dia akan bertukar bunyi lah. Ahanan. Ahanan. Itu bunyi dia. Daripada ahanani jadi ahanan. Sebab apa bunyi macam tu? Sebab kita dah tukar. Sebab kita nak berhenti. So bila baris bawah pun tukar sukun juga. Semua tukar sukun. Sama juga macam ni. Ni sampel kedua. Bihadzal baladi. Kita ada baca bihadzal baladi, itu kita berhenti. Mana boleh berhenti macam tu? Itu kan masih hidup lagi tu. Di itu masih hidup. So apa nak buat, nak berhenti? Tukarlah. Sebabkan dia dari bawah pun keadaan yang sama, dia akan tukar itu menjadi sukun. Matikan.
So bila matikan dia akan bunyi bihadzal balad. Bihadzal balad. Kita dah tahu dal bila sukun masuk dalam kategori qalqalah. So kita jelas kena bunyi qalqalah tu. Bihadzal balad. Lepas tu bila huruf yang kita sukun-sukun hujung ni dia akan keluarlah sifat dia. Dia sifat dia keluar berangin ke, melantun ke, apa tergelincir ke, semua tu ada. Maksudnya kita kena apply. So dekat sini bihadzal balad. Kenapa bunyi dia macam tu? Sebab kita tukar. Asal dia baris bawah semua tukar jadi sukun. Okey. Okay, so sampel yang ketiga untuk baris bawah macam ni. Wa tahharaki. Ini pada teks. Wa tahharaki. Bila keadaan macam ni, kalau dia ada tanda bunga ke, ada qaf lam ya ke, ada tanda waqaf hasan ke, apa-apa tanda waqaf kat situ, tetap kalau kita berhenti mesti dia akan bertukar. Itu jadi sukun. Makna kata nak berhenti tu tukar jadi sukun je lah tu je. Tak ada nak tukar jadi tak ada tukar jadi baris lain ke apa. Asalkan dia ada baris bawah, atas, depan, terus tukar jadi sukun. Bunyi dia akan berubah. Daripada wa tahharaki, itu yang asal pada teks. Sebabkan kita nak berhenti, wa tahharak. Watah pula huruf ta. Wa tahharak. Wa tahharak. Wa nipis, ta tebal, ha rendah. Ra ni tebal, ra ni tebal. Kaf ni nipis. Wa tahharak. Wa tahharak. So bunyi ke belakang tu adalah sifat yang ada pada huruf kaf. Dia ada sifat hams kan, angin yang terlepas. So kita nak apply dah bunyi tu. Kalau sini tak dengar. Wa tahharaki. Tak ada bunyi hams tu. Tapi bila kita dah sukunkan buat nak berhenti, wa tahharak. Bunyi itu yang kita kena jelaskan kalau kita nak berhenti kat situ. Ataupun mana-mana kalimah pun, asalkan dia dah sukun, jelaskan sifat yang ada pada huruf tu. Itulah maksud dia. Bila kita nak berhenti pada teks memang dia ada baris. Tapi bila nak berhenti kita yang nak baca ni, kita semua kena sukunkan. Sukun. Itu pada sampel baris bawah. Atas tadi bawah, asalnya untuk sampel baris depan. Baris depan di akhir kalimah pula. Okay, ini teks dia. Ini cara kita nak baca. Okay, kalau teks Quran, saqaru. Itu pada teks. Tapi kalau kita nak berhenti, baris depan pun sama juga. Tukar dia sukun terus. Tukar je. So dia akan bunyi saqar. Saqar. Sa nipis, qaf tebal. Saqar. Ra dia bunyi kan sebab dia punya takrir tu. Sebab tu kita jelas kena bunyi dia. Dan dia punya takrir pun, ra dia pun jadi ra yang tebal. Sebab sebelum dia baris atas. Tafkim tebal. Saqar. Tu dia baca sakar. Sakar salah lah. Sebab qaf jadi kaf, dah tukar. Qaf jadi kaf, ra jadi nipis. Sakar. Tu masalah. So bunyi dia saqar. So bila setiap urut ni kita kena jaga ni sebiji-sebiji ni. Nisa nipis, qaf tebal, ra ni pun dia akan jadi tebal. Saqar. Pada teks saqaru. Itu tak boleh bunyi saqaru. Salah lah. Mesti tukar dulu. Baru bunyi saqar. Okey. Ni sampel kedua. Katalah kita baca-baca, nafas tak cukup nak berhenti kat sini lah. Okay, nak berhenti. Dia tengok alamak. Bukan nak kata alamak. Maksudnya bila nak berhenti, ni baris depan. So apa nak buat? Betul-betul lah tukar jadi sukun je. Semua akan jadi sukun, semua akan jadi mati sebab nak berhenti. Nak berhenti je memang akan tukar jadi sukun, automatik. So, pada teks dia akan bunyi dia mattariqu. Ni pada teks tu, mattariqu. Tapi bila nak berhenti, mattariqa. Bunyi qoqalah tu melantun. Mattariqa. Ri nipis mattariqa. So semua sebiji-sebiji kena jaga. Sebab tu bila baris depan pun tukar jadi sukun. Okay. Ni sampel yang ketiga. Baca-baca okey nak berhenti kat sini. Okey nak berhenti, nafas tak cukup dah. Okey, sebab tanda sukun tak ada, apa benda pun tak ada, kita nak berhenti sendiri. Okey, kalau ada tanda sukun pula. Kalau tanda waqaf qabih ke, waqaf hasan ke, waqaf jaiz ke, ada pun tetap cara baca pun sama. Nak berhenti tu. Semua akan jadi sukun kan. So sini kalau pada teks wal malaku. Kita boleh berhenti wal malaku. Itu menunjukkan kita nak sambung lagi tu. Tapi tak boleh lah. Bunyi macam tu, so kita tukar. So kaedah yang sama, bila baris depan pun jadikan dia sukun. Wal malak. Bunyi sebab sifat yang ada pada kaf tu sendiri, sifat hams. So kita kena jelaskan sifat tu. Bila orang dengar wal malak, maknanya orang tahu dia dah stop. Dia stop pada situ. Nanti sama dia nak baca terus ke, nak reverse ke apa pun. Tapi bunyi yang masa berhenti tu, wal malak. Itu kaedahnya. So bila
huruf terakhir, baris atas ke, baris depan ke, baris bawah, terus semua tukar jadi sukun. Semua jadi mati. Dan bila dah jadi tanda mati, tanda sukun, jelaskan sifatnya ada pada huruf tu. Okey. Okey. Tanwin baris atas di akhir kalimah, pengecualian. Pada CV tadi kan. Okey, tadi kan kita ada 2 kolom, baris atas, bawah, depan. Itu bagian tanwin pula, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. So ni kita tengok tanwin baris atas tu. Dia adalah pengecualian. Tak termasuk. Okey, pada teks kita jumpa halu'an. Tapi ini kalau kita baca biasa tu, kalau kita tak wakaf, baca terus halu'an. Halu'an kan tanwin, an, in, un, tan, tin, tun, san, sin, sun. Kan bunyi tanwin tu. So kalau kita nak baca berhenti, kita tak boleh baca halu'an. So kita tukar. Macam nak tukar? Dia tak boleh tukar jadi sukun macam tadi tu. Semua nak tukar jadi sukun tak boleh. Kalau kita tukar jadi sukun, macam nak bunyi dia? Halu. Halu. Tu nak jadi sukun. Macam nak bunyi tu? Halu. Halu. Macam tu. Tak boleh. So bila tanwin baris atas, ingat dia kecuali. Bila tanwin baris atas, kena buang satu tanwin tu. Buang satu baris. Bila dah buang, kita dah belajar kaedah mat asli. Bila ada alif yang kosong mat asli, kawan dia mesti baris atas. Kita akan baca dengan 2 harakat. So automatik yang boleh tak berhenti pada tanwin baris 2 di atas, bunyi dia akan jadi halu'an. Halu'an. Dia akan baca dengan 2 harakat. Sebab dia dah tukar. Tanwin ni buang satu baris. Kan buang satu, tinggal satu je. So partner ni ada alif tu, masih ada alif yang kosong. Alif kosong ni. Dan dia mengikut syarat mat asli. Alif kosong sebelum dia baris atas. Kita nampak tu nama dia mat asli, dia baca dengan 2 harakat. So kita berhenti halu'ah. Mesti bagi 2 harakat. Tak boleh halu'ah. Halu'ah. Salah lah. Sebab dia pun mat asli. Ini kan mat asli juga. Ini pun dah jadi mat asli. So dia tukar. Sebab dia kecuali untuk baris 2 di atas. Okey. Sebab dia 2 atas dia akan tukar jadi mat asli. Halu'ah. Kita baca dengan lembut. Dari halu'ah. Halu'ah tu kan bunyi keras. Tak boleh. So kena baca dengan 2 harakat baru bunyi dia lembut. Okey. Ni sampel yang kalimah yang kedua. Sampel kita baca Quran, baca. Okey, nafas tak cukup, nak berhentilah. Okey, kita nampak apa kat sini? Last sekali huruf hamzah ada tanwin. Okey, ada tanwin, nak buat macam mana ni? Adakah nak tukar jadi sukun terus? Wanisa. Wanisa. Salah. Ramai orang baca macam tu. Dia jumpa macam ni, dia nak berhenti. Wanisa. Dia mati, dia sukun kan. Dia tak boleh sukun macam tu. Sebab apa? Tak ada tanwin. Bila tanwin 2 di atas, kita apa nak buat? Buang satu, tukarkan. Buang satu, tinggallah satu baris. Bila satu baris, menepati tak syarat mat badal. Mat badal kan khas untuk hamzah. Macam ni kan mat asli kan selain pada hamzah. Bapak tengok balik nota kalau tak ingat ke apa. Selain pada hamzah, semua dalam kita ni mat asli. Kalau hamzah, dia akan jadi mat badal. So kaedah baca sama je 2 harakat juga. Wanisa. Baru lembut. Wanisa. Sebab dia dah tukar jadi mat badal. Orang kata kenapa jadi mat badal? Sebab dia kan huruf hamzah. Sebelah dia ada alif yang kosong. Alif ni kan alif mat, alif kosong kan. So bila alif kosong, kawan dia baris atas. So menepati tak syarat mat badal. Menepati so kenalah baca 2 harakat. Tak boleh baca wanisa pun salah. Wanisa salah. So dia kena baca wanisa. So kita macam bunyi dia lembut, dia letak dengan lembut. Wanisa. Kenapa dia A? Kenapa bunyi dia? Memang bunyi dia A lah. Tapi nama hukum dia mat badal sebab khusus untuk hamzah. Macam ni. Halu'ah. Kenapa dia mat asli? Sebab dia bukan hamzah. Dengan huruf ain. Tapi menepati tak syarat mat asli. Sama. So baca pun 2 harakat. Sini pun 2 harakat juga. Okay. Sebab tu kita awal lagi dah tunjuk bezakan apa beza mat asli, apa beza dengan mat badal. Mat asli semua huruf kecuali hamzah, mat badal hamzah saja. Kalau dia jumpa alif, jumpa waw, jumpa ya, kaedah dia sama. Baca dengan 2 harakat. Okay, kita tengok sampel yang ketiga. Menyebabkan tanwin baris atas. Okay, perkataan ni last sekali tanwin baris atas. So apa nak buat? Boleh tak tukar jadi sukun? Tak boleh sebab dia kecuali, tak boleh. Dia tak boleh guna kaedah terus jadi sukun. So apa nak buat? Kena buang satu. Buang satu, tinggal ada satu baris. So bila dah buang satu baris, kan dia ada kawan alif yang kosong ni, dia menepati tak syarat mat asli? Menepati. Kenapa menepati? Sebab ni adalah huruf ba. Kita dia kata dia mat badal sebab dia bukan hamzah, dia huruf ba. So ba baris atas, alif kosong. Partner dia kan baris atas. So automatik dia akan jadi baca dengan 2 harakat. Kalau pada teks tawaban. Tawaban.
Tu tak boleh baca macam tu, nak berhenti. Kena tukar. Tawwaba. Tawwaba. So bila tukar nama dia mat, iwad. Nama-nama mat ni nanti kita akan belajar kemudian lah. Tapi ini basic dia je. Bila tukar jadi mat asli, baca dengan 2 harakat. Tawwaba. Tak boleh baca. Tawwaba. Salah. Tawwaban. Salah. Mesti tawwaba. 2 harakat. Sebelum nak berhenti lembut lah. Tak ada. Tawwaba. Baca macam bunyi keras kan tak boleh. So ingat, bila tanwin 2 di atas, tanwin di atas ni, buang 1. Tak mau, buang 1, buang 1. Dia tak boleh jadi sukun. Dia bukan kaedah macam tu. Yang baris atas, bawah, depan tadi tu boleh. Tapi kalau tanwin tak boleh. Tanwin baris atas saja, buang 1. Sebab apa automatik bila tulisan pun dah ada dah alik. Alik itu untuk jadikan dia tu mat asli ke, jadikan dia tu mat badal. Dan pasti baca dengan 2 harakat. Dekat sini selalu orang baca salah. Dia akan baca wanisa. Wanisa. Dia pergi sukun dengan terus hamzah ni. Tak boleh sebab ni baris 2 di atas. Kalau tanwin ni ada 1 baris je, boleh berhenti macam tu. Sini ada tanwin. Tanwin maksudkan 2 baris. Kalau pada teks tu, hamzah tu 1 baris je. Wanisa. Hamzah dia 1 je. Baru boleh sukun kan. Sekarang ni tak boleh sebab dia adalah tanwin. Tanwin baris 2 di atas kena buang 1 saja. Okay. Tapi majoriti orang dia pukul rata je. Semua wanisa. Wanisa padahal dia tanwin. Itu kena perhatikan betul-betul. Dia tanwin ke dia 1 baris saja. 1 baris di atas saja ataupun tanwin baris depan ke, tanwin baris bawah ke. Sebab itu tak apply. Dia apply untuk baris atas sahaja. Okey. So kita akan tengok. Tak apa kalau orang rasa macam tak faham ke tu tak apa. Slide ni banyak lagi. InsyaAllah sementara slide ni habis, insyaAllah orang akan faham. InsyaAllah. Sebab kefahaman tu Allah yang bagi. Okey. Sekarang kita tengok contoh tanwin baris bawah pula. Tadi tanwin baris atas. Okey, sekarang ni tanwin baris bawah. Okey, pada teks Quran. Munhamirin. Teks kan? Munhamirin. Munhamirin. So kita tak boleh berhentilah munhamirin. Apa nak buat? So kita kena tukar. Okey. So ni tanwin baris bawah ni. So bila tanwin bawah dia tukar dia sukun. Ini dia boleh ikut balik yang kesukun tadi tu. Semua dia sukun. Baris 2 atas tu je yang dia tak boleh guna kaedah tu. Dia tu kena buang 1 baris. Yang ini semua kena sukun je. Semua sukun. Munhamirin. Ini pada teks. So bila dah tukar. Munhamir. Munhamir. Bunyikan. Ra ni dah jadi sukun. Jelaskan sifat yang daripada huruf ra. Keluar dia akan jadi ra yang tarkik nipis. Sebab apa nipis bunyi dia? Sebab sebelum ni ada baris bawah. Mim punya baris bawah. So ra pun akan jadi bunyi nipis. Munhamir. Munhamir. Bunyi getaran yang nipis. Sebab tu kena jelaskan. Munhamir. Jangan baca munhamiri. Pun ada juga orang baca macam tu. Munhamiri. Dia ingat pun sama macam yang baris atas dia buang 1. Dia akan baca munhamiri. Tak boleh. Dia dah berhenti mana ada bunyi ra, ri, ru lagi dah. Kecuali kalau kita nak baca bab ismam nanti, bab raum nanti, tu lain cerita. Sebab tu kita kena setting sukun dulu. Dah mahir sukun, baru boleh belajar yang bab yang tu. Tapi sekarang ni untuk yang nak matikan biasa ni je dulu. Okay. So bila tanwin baris bawah, kaedah yang sama. Mati terus, tukar je sukun. So bila dah sukun, jelas kena sifat yang ada pada ra ni. Dia kan sifat takrir. Dia ada sifat apa? Inhiraf ke apa yang tergelincir cepat. Munhamir. Munhamir. Bunyi dia macam tu. Itulah bunyi dia, nak baca kena bunyi macam tu lah. Jangan baca munhamiri. Itu salah tu, tak boleh macam tu. Okay, kalau siapa yang sebelum ni baca macam tu, sebab mana yang kadang perempuan tak ada guru talaki tu, yang baca sendiri apa kan. Ingat lepas ni kalau nak berhenti tak boleh baca macam tu ya, kena sukunkan terus, matikan dia. Okey. Ini contoh teks yang kedua. Ini satu perkataan, ni. Last sekali tanwin baris bawah. So apa nak buat? Kena baca min alakin. Min alakin. Boleh ke? Min alakin. Tak boleh. Nak berhenti, tukar. Tanwin terus tukar, dia sukun. Kaedah sama, direct tukar sukun aja. Dia akan bunyi min alaqa. Min alaqa. Kok belakang tu. So dia mati kan kok min alaqa. Jelas kan bunyi sifat qaqalah dia. Qaf kan qaqalah di antara 5 huruf qaqalah tu qaf, ta, ba, jim, dal. Sekarang ni huruf qaf. Dia dah tukar dia sukun. So bila dah tukar dia sukun, kita kena jelaskan bunyi sifat qaqalah dia. Yang bila qaqalah kat ujung kan lebih kuat. Dia kan duduk dekat tengah, dekat dah hujung dah. So qaqalah yang kubra. Min alaqa. Min alaqa. So kita akan bunyikan sifat qaqalah dia. Okey. Ini sampel yang ketiga pula. Kita baca nak berhenti.
So last kali huruf tanwin beri bawah. Kaf ni huruf tanwin beri bawah. So kita tak boleh baca fi falakin. Fi falakin. Tak boleh baca macam tu. Baca terus boleh lah. Kita nak berhenti. So nak berhenti nak buat apa? Tukar. Tukar tu jadi sukun. Okay, dah direct je. Tukar sukun. Dia akan bunyi fi falak. Fi falak. Sebab apa? Kaf kan dah tukar. So jelaskan sifatnya daripada huruf kaf. Kita dah belajar kan semua sifat huruf yang berapa banyak muka surat tu. Jadual-jadual tu, inilah masa nak apply. Fi falak. Fi falak. Bunyi ak. Angin tu lepas tu sifat hams. Yang dekat situ. Fi falak. Sebab itu kaedah dia. So bila baca Quran, kenalah bunyi tu kalau perempuan nak berhenti lah. Kalau tak berhenti tu bunyi macam biasa lah. Fi falakin min alaqin munhamirin. Itu kalau baca terus. So ni isu dia, kita belajar ni buat nak berhenti. Jadi nafas tak cukup semua, tak boleh lah main tentam je. Kenalah guna kaedah. So bila tanwin baris bawah pun sama. Terus tukar jadi sukun. Okay. Sekarang kita pergi contoh tanwin baris depan pula. Okay, baris atas dah tadi. Baris atas dia special. Dia ni special kategori. Buang satu baris, tinggal satu. Dia akan jadi mat asli ataupun jadi mat badal. Itu je. Tu bila yang lain tu baris atas, baris bawah, baris depan semua sukun. Ni pun tanwin baris bawah tadi pun sukun. So kita tengok sampel tanwin baris depan pula. Okay. Teks Quran lawaqi'un. Lawaqi'un. Ini teks asal lah. Okay. Apa yang akan berlaku kalau kita nak berhenti? So kena tukar juga. Sama kaedah. Tanwin baris atas ni tukar terus jadi sukun. Sama jugalah. Lawaqi'. Lawaqi'. Dan ain ada sifat tawas. Lawaqi'. Qaf dia lah dari bawah pun teban. Qali. Lawaqi'. So itu bunyi dia. Tak boleh baca lawaqi'un. Tak boleh baca itu dah lah. Baca terus, itu lain cerita. So kita nak berhenti. So itulah bunyi dia. Lawaqi'. Qali. Mati. Lawaqi'. Itu cara nak berhenti. Okay. Kalau kalimah ni pula. Lasadiqun. Ni pada teks. Tanya dia beri. Okay, nafas tak cukup lah. Nak berhentilah kat sini. Okay, tengok. Dia ada beri depan. Automatik tu tukar sukun aja. Terus tukar. Sebelum tukar, bunyi pun akan mestilah itu berubah. Dia tak adalah bunyi lasadiqun lagi dah. Dia akan bunyi lasadiqa. 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 Kok belakang. Sebab dia kan dia dah mati. Ini ada kita dalam huruf qal-qalah. Sebunyi kalau lantunan tu. Lasadiqa. Kalau macam ni tak ada bunyi lantunan. Lasadiqun. Tak ada lah sebab dia tak berhenti pun. Sebab kita masih guna dengan tanwin tu. Tapi isu dia kalau nak berhenti, terus tukar. Bila tukar automatik semua huruf yang bersukun, jelaskan sifat dia. Kita dah belajar awal, mula-mula masuk kelas dulu. Nota ke berapa, tak ingat lah. Tapi semua sifat huruf jelaskan. Ini sampel. Malakun. Okay, ini teks. Malakun. Teks memang tak ubah apa-apa. Kita sendirilah kena pandai ubah tu. Sebenarnya ubah tu macam mana? Sama juga kaedah. Tanwin baris depan pun tukar terus jadi sukun. Tukar je. Baru dia boleh bunyi malak. 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 Ak. Malak. Itu sifat yang ada berkah ke ada angin yang terlepas. Kita terhenti ke ada dua step kita kena settle tu. Berhenti dan angin terlepas. Malak. Malak. Jangan malak. Malak. Itu dah melampau-lampau. Lebih itu dah tak stop dah. Dia terus baca dia punya angin terlepas lebih sangat. Tak boleh. Kita kena settlekan huruf ta. Huruf kaf, dua step yang kita kena settle. Suara bunyi tapi angin masih ada, masih berjalan. Malak. Malak. Namanya dia sikit je lah. Jangan macam malak. Malak. Tu lebih sangat. Tak boleh, itu salah. Sebab tu semua perlu pada talaki. So kesimpulan dia. So kesimpulan yang tadi tu, kalau baris atas, bawah, depan, semua tukar sukun. Okay. Kalau tanwin pula, tanwin baris atas, special effect. Bukan special effect, special kategori. Tolak dia sebelah dulu. Dia jenis dia, kategori dia kena buang satu baris. Buang satu baris, dia akan tukar sama ada jadi mat asli ataupun jadi mat badal. Itu dia tukar-tukar benar baca dengan dua hakat. Baca dia, macam tadi lah. Dua hakat tu. Halu'a, wanisa'a, tawwaba. Bunyi dia macam tu. Panjang belakang dia. Tapi kalau yang lain ni semua tak ada. Berhenti satu hakat je. Sebab sifat dia. So kita jangan sifat dia. Okay. So bila tanwin bawah dengan depan pun sama sukun. Tanwin pada atas tu je yang kena dia special kategori. Kena buang dia satu baris. Gantikan dia sama dia tu mat asli ataupun dia tu mat badal. Itu saja.
Yang lain tu semua sukun aja. Kita tak boleh baca lawa kiu, konon-konon lah kita letak di depan pun kita nak buang satu, konon-konon lawa kiu, salah lah. Itu mana, itulah kita tak berhenti tu sebab dia bunyi u tu. Dia kan ada bunyi baris beri depan, tak boleh. Bagi nak berhenti je. Kita pada dua di atas tu sahaja. Kita guna kaedah tukar dan nama dia pun mad iwad. Nanti kita belajarlah pendetailan dia. Jadi setakat ni itulah. Bila baris atas, bawah, depan, terus tukar sukun. Baris depan dengan baris bawah pun, tangan depan dengan bawah pun sukun. Dan sukun, cerita baris atas sahaja. Tak payah tukar. Buang baris dia. Buang satu baris dia. Bukan dia mat asyik ataupun mat badal. Kenapa saya nak cerita-cerita ni semua? Sebab apa ada perempuan ni sedang bertalaki. Dan perempuan pun ada guru talaki masing-masing. So bila nak baca tu kena belajar lah. Tak ada talaki betul talaki tu semua. Baca salah tak reti apa benda. So bila kita kena prepare diri sendiri sebelum nak bertalaki tu, make sure dalam masalah nafas, nak berhenti tu yang tak reti tu. So bila kesana kita cerita berhenti ni semua kategori darurat tau. Kategori darurat yang kita terpaksa nak berhenti. Kalau sebenar-benarnya kita tak boleh berhenti betul tegang macam ni. Tapi sebabkan nak cari jalan keluar macam mana nak berhenti ni. Masalah nafas semua kan. So kita berhenti pada kalimah lah perkataan-perkataan. Tapi nak berhenti pada kalimah pun ada cara dia lah. Tak boleh main berhenti-berhenti je. Sekarang ni kita tengah belajar cara nak berhenti pada kalimah tu. Okay, sekarang ni apa cerita pula. Contoh sukun asli sebelum akhir kalimah. Ini kita lihat sukun mendatang. Contohlah. Ini teks Quran. Dia nampak dalam Quran ni. Ba dari bawah ni hamzah wasal. Ini pun pernah belajar apa hukum ni. Alif lam qamariyah. So jelaskan bunyi lam bil. Kerana ha dari atas, zain sukun. Lam dari bawah. Okey, sekarang isu dia kita nak berhenti kat sini. Contoh nak baca nafas tak cukup ni. Alah macam nak berhenti ni. Okey, kita stop sini. Okey, bila stop sini kita dah kata bila baris bawah terus tukar sukun. Kan kita kan suruh tukar kan. Mana boleh baca bil hazli nak berhenti tak boleh. Tukar. So tukarkan sukun. Bila dah tukar sukun, masalah dia, kita ada dua sukun. Ini zai pun sukun, lam pun sukun. Dua-dua mati. Macam mana kita nak bunyi ni? Macam mana nak bunyi dia? Isu nak bunyi ni lah kita kena bertalaki. Nak mengesahkan betul tak tepat tak bunyi tu. Kita boleh belajar tapi one way. Tapi kita sebagai pembaca tu, boleh tak bunyi macam tu? Contoh kan. Ini bil hazli pada teks. Baca macam nafas tak cukup lah, kita nak berhenti. Okay, kita senang, okay, memang tahu dah kena tukar. Okay, tukar direct tukar, sukun-sukun. Tapi nak baca ni pula. Isu bukan nak kata isu besar macam mana. Maksudnya kita kena reti sifat huruf tu. Sebab ini, zain dia dah mati. Lam ni pun mati juga. So ada dua sukun kat sini. Kita katakan ketika sukun mendatang. Sebab ini dia dah sebelum dah sukun dah. Dia pun nak sukun. So ada dua sukun. Macam mana nak bunyi tu? Bil haz. Katalah lam ni tak ada. Senang. Bil haz. Kalau tak ada lam, senang nak sebut. Tapi sekarang ni lam ni pula ada ni. So kita kena jelaskan zain yang mati, kita kena jelaskan juga lam yang mati. Sebab itu makhraj dengan sifat huruf sangat penting. Kalau kita tak tahu lam tu keluar kat mana, zain tu keluar kat mana, macam mana kita nak sebut? Sebab tu dua perkara makhraj dan sifat huruf mesti dah master dah. Kalau kita kata zain, di kat mana huruf zain, kat mana huruf lam pula nak berhenti. So kita akan bunyi bil hazl. Haz untuk zain, l untuk lam. Bil hazl. So bila huruf yang terakhir adalah huruf lam, makhraj kita makhraj lam lah. Lidah kita mesti berhenti kat situ lah. Makhraj lam kat mana? Ujung lidah belah corner. So bila dah berhenti kena naik kat belakang gigi kan. Atas juga ke tela langit yang bagian lembut ujung sekali dia. So lidah kita last landing kat situ. Sebab dia last kali huruf lam. Bil hazl. So settlekan zai dulu baru pergi lam. Sekarang isu dia sama ada orang tinggalkan lam, buang terus lam, dia tak sebut lam, dia tinggal sebagai zai, ataupun dia tinggalkan zai, dia sebut lam je. Bil hal, zai dah hilang. Ada orang baca bil hal, zai dah hilang. Ada orang baca bil haz, lam pula dah hilang. Sekarang kita tak boleh hilangkan satu huruf pun. Kita kena semua dia kena sebut. Ini bawah bi, qamariyah, bil, ha atas ha, bil ha, zai mati, haz. Zai ada sifat apa? Sifat rohawah. Haz. Tambah pula dengan lam mati pula. Bukanlah al, bil hazl. Macam tu. So benda ni lah semua kena bertalaki. Sebab apa? Kita kalau secara teori dengar one way, kita rasa macam okey boleh sebut. Tapi bila bertalaki, dia tak boleh. Dia jadi macam bil hazl ada le belakang.
So dia tak boleh bunyi macam tu. Bil hazl. Bil hazl. Dia ada bunyi lam tu. Dan bunyi lam tu tak ada betul-betul sebiji lam. Dia bunyi macam 1/3 bunyi je dia. Sebab nak dapatkan makhraj dia saja. Makhraj sifat dia. Sebab itulah mesti bertalaki. Sebab ni susah ni. Sebab dia dah sukun, dia pun sukun. Kesalahan yang berlaku bila orang hilangkan terus zai sebab dia susah nak sebut, dia terus rompak ke lam. Ataupun dia hilangkan lam ni, dia tak nak, dia sampai zai je. Maksudnya dia dah buang salah satu. So tak boleh, kita kena settlekan semua ni. Sebab tu tak boleh baca Quran laju-laju. Bila kita baca Quran laju, bil hazl, kita tak tahu apa dia sebut. Dia sebut zai ke lam ke, tak tahu. So mesti satu-satu. Bil hazl. Bunyi lam tu. So sebab apa? Bila kita kata sebut huruf yang terakhir, so lidah kita kena landing, parking kat tempat yang huruf yang terakhir. Itulah makhraj dia lah. Sebab tu makhraj sifat sangat penting. Sebab inilah masa kita nak apply dia. Okay. Kita tengok sampel yang kedua. Ni pada teks bil qist. Biasa bil qisti. Bil qisti. Ni pada teks. Kita baca bil qisti. Kalau kita tak sambung macam terus kan. Tapi sekarang ni kita nak berhenti. So nak berhenti kaedah yang sama juga. Dia sekarang ni dari bawah. Terus tukar sukun. Kita dah belajar tadi. Kita bagi penangan tadi kan atas tadi. Mana yang sukun, mana yang dari bawah. Terus tukar di sukun. So bila sukun, kita jelaskan sifat to. To kan salah satu daripada huruf qalqalah. So kena jelaskan. Tapi isu sekarang, ba baris bawah, lam ni hamzah wasal, lam sukun kita tahu ini adalah kita alif lam qamariyah. Sebelum qamariyah jelaskan bil. Jelaskan bunyi lam tu. Jangan bil tak dengar. Bil qaf baris bawah sin mati. To pun mati. Isu dekat sinilah. Nak bunyikan ni. Dari segi kita tengok teks, bawah bi lam ni qamariyah, bawah qi sin mati qis. Okey, kalau tak ada to senang je. Bil qis. Senang, tapi sekarang ada to pula ni. Apa nak buat macam mana? So kena settlekan tuan kan disebut qalah, settlekan bil qis to. Bil qis to. To tu pun kena bunyi. So sini mati pun sini pun mati. So sifat sin kena jelaskan, sifat to pun kena jelaskan. Itulah kaedah dia nak baca. Dan ini nama dia kita geri dah sukun mendatang. Kenapa sukun mendatang? Sebab sebelum dia pun dah sukun, dia pun sendiri pun nak kena sukun. Isu dia kan kita cakap pasal akhir kalimah. Dia kan akhir. So bila akhir dia dah sukun, kawan dia pun dah memang awal-awal lagi dah sukun. So nak settlekan dua sukun je lah. Ni dua-dua sukun. So kita akan bunyi bil qist. Bil qist. To ni sebab dia sifat qalqalah. Benda ni lah semua kena bertalaki. Okay, ni sampel ni pada teks miskun. Contohlah kan miskun. Baca terus boleh lah, miskun senang je sebab dia semua ada baris. Sekarang nak berhenti. Kita dah tahu bila berhenti, tangan baris atas apa nak buat. Baris atas memang semua kena tukar sukun. Yang cerita lain tadi tu kalau dua di atas, itu tolak sebelah. Yang sekarang ni tangan yang biasa ni yang beri depan. So terus jadi sukun. So bila dah sukun apa nak buat? Nak baca tu lah. Mim baris bawah, okay, mi, sin, mis. So dia pun kaf pun mati juga. So nak buat macam mana nak bunyi tu? Inilah kesilapan yang banyak orang berlaku bila dia hilangkan salah satu. Dia buang salah satu ikut suku dia sebab dia rasa macam senang nak sebut. Bila dia rasa senang nak sebut, dia hilangkan kaf. Ataupun dia tak baca sin, dia kaf terus mik. Atau mis. Kaf dah tertinggal pula. Biasa orang kaf tu mis. Kaf dia tak bunyi. Misk. Kena settlekan mis satu, kaf ni misk. Macam tu. Sebab tu ini semua benda ni maksudnya sukun mendatang memang kena sebiji-sebiji dengan sifat dia. Sifat zai, sifat lam, sifat sin, sifat to, sifat sin, sifat kaf. Sebab tu kita ada ham, tawasuk semua tu, inilah nak apply. Kalau dia ada baris macam tadi, tak ada masalah, boleh je macam biasa. Macam ni. Sebab sebelum ni dah ada baris. So kita akan mati je biasa je. Lawaqi'. Sebab kau baris waqi'. Dia mati, qi'. Boleh dah sebut. La sadiq. Sebab dah bawah di. Kau mati, diq. Malak. Sebab ni mati. Tapi sebelum dia lam. La. Lak. Malak. Senang. Tapi yang ini, nak bunyi tu susah sebab dia dah mati dulu. Sebab mati lagi. Kat sinilah perlu pada bertalaki nak make sure betul tak sebutan tu. Sebab tu mana perempuan yang tak ada guru talaki ini sekurang-kurangnya perempuan kalau baca sendiri pun dapat idea lah bahawa huruf-huruf macam ni bila nak wakaf ada dua sukun mesti settlekan setiap satu ni. Tak boleh hilangkan, tak boleh tiba nak buang lam,
Jadi nak buang zai kita rasa macam susah nak sebut. Tak payahlah sebut lam. Bilhaz. Lam tu tak tahu mana. Majority budak lelaki itulah isu dia. Dia akan buang yang last tu. Sebab dia susah nak sebut. Dia sebut takat ni dia. Takat sukun yang second last tu. Sebab second last memanglah senang sebab kan sebelum dia ada baris atas. Haz. Boleh sebut. Kiss. Miss. Tapi boleh nak tambah dengan sukun kemudian second last tu. Yang last tu. Isu dekat situ. Sebab tu setiap kali bila perempuan nak sukun, bila jumpa sukun tu tak sukun lagi sekali, settlekan setiap satu sifat urut tu. Semua ni tak boleh buang. Bunyikan sin mati, bunyikan ta mati, bunyikan sin mati, bunyikan kaf mati. Semua ada sifat dia, so kena bunyikan semua tu. Itu cara dia. Okay. Kita tengok satu lagi, guna 920, kita sampai sini je lah. Nanti kita akan sambung. Kita ni memang bab ni sangat besar, tengok 47 slide ni. 47 pun tak habis lagi. Tapi kita bagi apa yang ada dulu. Okay. InsyaAllah sebelum cuti raya, hari haji lah kita settlekan bab ni. Maknanya bila lepas hari haji, esok bab lain lah. Sebab bab ni settle besar, dia sangat besar. Dan kenapa kita ketengahkan ni dulu? Sebab perempuan sedang mengaji. Perempuan tengah baca Quran kan. Tapi masalahnya dia baca-baca tapi tak berhenti, nak berhenti, bunyi pun salah. Sebab itulah kita ketengahkan kaedah, bukan kaedah lah. Maksudnya kita bagi contoh-contoh macam mana nak bunyikan tu. Jadi sekurang-kurangnya kalau perempuan baca sendiri pun ataupun perempuan baca standby nak bertalaki ke apa, dah standby dah cara bunyi-bunyi nak berhenti tu. Ni tak adalah tak tahu langsung. Bolehlah dapat idea tu macam mana nak bunyikan dia. Okay. Ini semua hasil daripada talaki, proses talaki tu kita dapat tengok. Mana berlaku kesalahan, orang baca macam ni. Dari situlah kita kumpulkan semua data-data ni, jadikan satu nota, supaya lain kali bila perempuan bertalaki, mengaji sendiri pun, jangan buat kesalahan-kesalahan yang tak sepatutnya buat. Okay, so kita tengok tasydid, sabdu di akhir kalimah pula. Tadi kita tengok sukun, las, itu kita tengok baris atas, baris bawah, baris depan tu kan semua urut yang las ni. Dia punya simbol. Sekarang kita tengok simbol yang bersabdu pula pada las. Okay, pada teks Quran, fatalun. Kita baca betul macam biasa. Fatalun. Ini kan tanwin baris depan, ada sabdu pula. So kita dah tahu sabdu kan disitukan. Masuk dan tekan. Fatalun. Itu kan. Kemana? Tu batu Kak tolong off yang kecil tu tekan lah nombor 2. Kak Nur Hayati Hasan tolong mute. Fatalun. So apa nak buat? So bila kita dah sukun, kita dah tanwin, terus tukar jadi sukun. Tapi sabdu tak dihilangkan, sabdu tetap ada. Sabdu kena kekal ada. Sebab dia pun bukan bunyi apa benda pun. So tanwin tu hilang, tanwin tu tukar jadi sukun, sabdu maintain ada. Maintain, mesti ada. Daripada asal bunyi daripada teks fatalun, apa nak berhenti? Bila nak berhenti, dia akan jadi fatal. Macam mana nak dapat bunyi macam tu? Kena tekan baru huruf ta ni. Automatik lam ni akan jadi terangkat, dia akan bunyi tu akan jadi bunyi apa kata? Terangkatlah bunyi lam yang bersabdu ni. Fatal. So kita punya lidah pun pada lam, makhraj pada lam. Kat mana makhraj lam? Ujung lidah yang corner dah tekan pada bahagian depan langit bahagian depan tu. So kita punya lidah akan parking kat situ. Terakhir sekali. Fatal. Tapi dalam keadaan lam tu dah ditekan. Tapi nak tekan lam, nak bunyikan lam tu secara bersabdu, kena tekan pada ta ni. Bila tekan kat dia, automatik dia pun akan ternaik. Dan macam bunyi lebih jelaslah bunyi lam yang bersabdu tu. Macam contoh kita nak jongkang-jongkit. Kalau seorang kan dia jongkang-jongkit kan, seorang duduk sini, yang belah ni kan ternaik kan. Kalau dia ni pula turun, ni pula naik. Macam seolah macam tu lah. Kita tekan pada ta, lam yang akan ternaik. Ini sabdu tu. Fatal. Bunyi dia, fatal. Kalau kita tak ada sabdu fatal. Biasa dia fatal. Itulah kesilapan yang berlaku mana orang tak tekan pada sabdu. Dia hilangkan sukun, tanwin hilang, sabdu hilang semua hilang. Fatal. Salah lah. Mesti fatal. Bunyi dia macam tu. Dia bunyi tebal, bunyi bukan tebal, bunyi dia kata ditekankan lah. Lam kita sifat yang huruf double. So huruf double kita kena masuk dan tekan. So oleh kerana dia kat hujung, cara nak tekankan dia kena tekan pada huruf sebelum dia tu. Baru dia akan ternaik. Fatal. Kita tengok sampel ini. Wal haji. Ni wal haji. Jim tengah makhraj tengah lidah makhraj dia. Wal haji. Jangan baca wal haji. Itu salah. Wal haji.
wal hajji. Okey. Sekarang kita nak berhenti. So, bila nak berhenti apa nak buat? Dia kan baris bawah. Ya, bawah tadi terus tukar jadi sukun. Ini kan di baris bawah kan. So tukar jadi sukun, sabdu maintain. Sabdu tetap maintain. So kita akan bunyi wal hajj. Wal hajj. Nakkan bunyi macam tu, tekan pada han. Wal hajj. Wal hajj. Dah baru bunyi jim. Dan jim ni ingat jangan senang-senang, rasa senang, susah nak sebut jim. Dia mesti tengah lidah betul melekat kat langit tu. Jangan wal hajj, wal hajj, wal hajj, wal hajj. Macam ada ca-ca-ca. Bunyi macam tu. Maknanya dia tak melekat. Dia macam cepat, tunggu lepas. Sebab dia kan kokolah. Wal hajj. Wal hajj. Itu bunyi jim tu. Wal hajj. Bukan wal hajj. Wal hajj. Ataupun dia tak tekan pada sabdu. Wal hajj. Wal hajj. Maknanya sabdu hilang. Makhraj pun salah. Bunyi ada angin terlepas. Tak ada kokolah. Banyak salah tu. Sebab tu kita nampak dia kalimah macam pendek je. Tapi nak sebut dia tu, ini settlekan Komariah. Ha baris atas, ha ni pun nipis, dia bukan huruf tebal. So lidah kita rendah. So ada sabdu pula ujung. Bila hujung ada sabdu kena tekan. Nak tekan kat dia tak boleh tekan pada dia direct sebab dia dah mati dah. Tapi sifat sabdu tu ada, so tekan pada ha. Tekan pada kawan ha, automatik dia akan ternaik. Ingat macam jongkit tu lah. Wal hajj. Wal hajj. Dan bila nak hajj, nak lepas jangan lama-lama, nanti jadi saktah pula. Wal hajj. Dah lambat tu, dah lama sangat. Jangan lama sebab itu nanti orang bayangkan dia baca saktah ke apa ni. Bukan sebab kita kan dah tahu kan saktah ada macam punya pause sekejap tu, vacuum tu. Tapi tak boleh lama macam tu. Wal hajj. Bunyi dia macam hajj. Itu sifat pada huruf jim. Sebab jim tengah lidah dan dia adalah qalqalah. Lepas tu sampel ni pula fi syakkin pada teks. Kalau baca tu tak ada masalah dia. Fi syakkin bunyi jelas. Tapi kalau nak berhenti apa nak buat? Automatik benda yang kita kena tanwin, terus tukar je sukun je. Tanwin bawah, automatik tukar sukun. Sabdu maintain kena ada. Sabdu tak boleh buang. So nak bunyi macam mana? Fi syak. Fi syak. Tekan pada shin, automatik lam tu akan kafnya akan ternaik. Fi syak. Tapi sifat hamas kena ada angin terlepas tu. Fi syak. Fi syak. Jangan fi syak. Fi syak. Kalau fi syak, sabdu pun hilang, hamas pun tak ada, apa pun tak ada. Semua salah. So mesti satu-satu. Fi syak. Fi syak. Fi syak. Kalau fi syak, sabdu dah buang dah, hilang. Tu tak boleh. Okay, ingat. Bila tanwin bawah, tukar sukun. Tanwin baris bawah, tukar sukun. Tanwin baris atas, tukar sukun. Sebab dia bukan baris dua di atas tu. So, ini semua tak pakai. Semua automatik sukun aja. Tapi sabdu tu kena ada. Sabdu tu maintain. Dia kekal dekat situ. Dia tak berubah. Last sekali. Contoh dia. Ujurahunna. Unna ni kalau tu baca terus lah. Ujurahunna. Kita dah belajar. Nun sabdu adalah wajibul gunnah. Harful gunnah. Apa nak buat? Wajib dengung. Dan dengung dah dengung yang panjang. Ataupun dengung kata-kata dengung dua harakat. So kena maintain dengung. Walaupun kita nak berhenti, dengung tetap kekal. Ya, dengung dia tetap kekal sebab itu sifat dia. So bila kita baca terus ujurahunna, contohlah, sekarang kita nak berhenti. Apa nak buat? Dia kan baris atas, terus tukar sukun, tak mau. Kita matikan dia terus. Tapi sabdu tetap kekal. Dia tetap ada kat situ. Ini semua kekal sabdu. Semua kekal. Tapi kebetulan dia pula nun yang bersabdu, dia adalah wajib gunnah. So apa nak buat? Kena maintain dengung ni. Ujurahun. Kesilapan orang baca, nak berhenti pun dia guna kat baris. Ujurahunna. Dia kena tak na. Kalau na, tak berhenti dah maksudnya. Sekarang kita nak berhenti, sukunkan dia terus. Tapi dengung tetap ada. Kekalkan dengung. Ujurahun. Hun. Jangan baca ujurahun. Salah. Kalau kita baca hun, itu kita dah tambah huruf mat kat situ, kita dah tambah huruf waw kat situ. Kita jangan mana-mana nama huruf, buang huruf tak boleh, tambah pun tak boleh. Sebiji-sebiji kita kena bagi. So bila kita jumpa keadaan macam ni, last sekali ada nun sabdu. Nun sabdu adalah wajibul gunnah, wajib dengung. So apa nak buat? Sukun dia punya baris atas ni memang kita kena buang lah, tukar lah. Itu tak ada masalah, tukar je. Tapi sabdu tu tak boleh buang.
Semua kekal, sama dia wajib bergunah ke, dia bukan wajib bergunah kan, kaf sabdu, jim sabdu, lam sabdu. Sabdu tu kena kekal. Tanda sabdu kena kekal, mesti ada. Cuma kebetulan nun ni dia lah ada sifat dengung, ada sifat gunah. So jelaskanlah gunah dia tu. Nak berhenti. Ujurahun. Ujurahun. Itulah gunah tu, kena maintain. Jangan baca ujurahun. Ujurahun. Tak sempat nak keluar dengung, kita dah stop dah. Ujurahun. Seorang pun tak tahu dia ni baca nun mati ke, baca ifak ke, izhar ke, apa pun dia tak tahu. Sedangkan dia ujurahun. Itu cara nak berhenti. Jangan baca ujurahun. Salah. Ramai juga orang baca pergi manjangkan. Hun. Salah tu. Tetap ha tu, tak satu hakat dia. Satu, ju mat asli. Kenapa dia mat asli? Sebab ni waw ni kosong sebelum dia baris depan. So dia adalah mat asli. Baca dua hakat. Uju, ra baris atas, ra. Baca ra takim tebal, ra. Ha depan, hu, satu hakat juga. Ni nun ni bersabdu. Tapi dia dah mati dah sukun ni. Sebab kita nak berhenti. Maintainkan dengung dia tu. Dengung yang paling panjang. Ataupun kita kata dengung dua hakat. Ataupun dengung yang paling panjang. Okay. Ujurahun. Itu kena maintain. Kesilapan yang berlaku bila ni tak maintain. Macam ni kaf pun tak bunyi ham. Rokolah pun tak bunyi. Tawasud bentuk dalam fatol. Fatol. Walhaj. Fi syak. Ujurahun. Semua tu salah. Tak boleh. So ingat bila kita nak wakaf pada satu kalimah, huruf yang terakhir, bila kita kata kalimah ni satu perkataan kan. So bila cerita dia nak berhenti, kita tengok yang last lah. Huruf yang terakhir dia tu lah. Kalau huruf terakhir dia tu, jadual. Kita dah tengok sampel dari kalimah kan. Kalau huruf last ni, huruf yang terakhir tu, baris atas, so kita terus sukun. Kalau huruf akhir tu baris bawah, sukun. Kalau huruf baris depan, sukun. Raum dengan ismam ni tinggal dulu. Ini kalau dah mahir sukun ni baru kita belajar yang raum ismam. Tapi tulis kat sini sebab apa? Sebab dia boleh digunakan. Ada kaedah dia. Okay. Just ingat, kalau huruf kalimah nak berhenti pada satu kalimah tu, last huruf yang terakhir tu, kalau baris atas, baris bawah, baris depan, semua tukar sukun. Matikan dia terus. Okay. Lepas tu kalau huruf yang terakhir tu ada tanwin. Tanwin baris atas, tanwin baris bawah, tanwin baris depan. Yang bawah dengan depan terus sukun. Matikan dia. Sama macam sebelah ni. Sukun dengan terus. Kecuali baris atas saja yang kita tak boleh buat apa? Tak boleh guna kaedah sukun. Sebab apa? Dia kena tukar. Maknanya baris tanwin kan baris dua. So baris dua tu buang satu. Bila dah buang, dia dah baris atas saja. Campur pula dengan alif mat. Kita kan memang sebelah tu ada alif yang kosong. Itu kan alif mat. Baca dua hakat. So kita kena panjang kat situ. Alimah, Tayyibah. Contohlah. Pada kalau teks tu Tayyiban, Aliman. Tapi bila kita nak berhenti, Tayyibah, Alimah. Macam tu. Untuk baris di atas saja. Yang lain tu semua sukun, matikan terus. Itu kaedah dia. Okay. Dan benda ni pun dia sangat besar, topik ni sangat besar dan kita pun dah 9:30. Masa pun dah memang dah habis. Tapi apa secara gambaran umumnya, bila perempuan nak baca Quran, ni kita round up lah apa kita baca hari ni. Bila kita nak baca Quran, mestilah kita nak berhenti. Tak logik kita baca Quran, baca straight apa kita pun memang tak cukup. Okay, kaedah yang pertama, baca kita ikhtiar dulu. Kita ikhtiar, sebab kita belajar buat wakaf, kita nak berhenti. So nak berhenti tu lah kita kena ikhtiar dulu. Kalau nafas kita memang tak boleh sampai lah pada nombor ayat tu. Okay, satu lagi alternatif pun nak buat, berhenti pada tanda-tanda wakaf yang dah ada tu. Tanda qaf lam ya, wakaf ya, hasan, jaiz ke apa. Berhenti kat situ. Kalau itu pun tak ada ataupun kita nak situ pun tak sampai, nak sampai katalah ni nombor, sementara nak sampai ada dah satu jim wakaf jaiz. Tapi nak ke jim kecil tu pun kita tak sampai. Nafas dah tak cukup. Itu apa nak buat? Kita kena berhenti lah kat akhir kalimah ni. Cara nak berhenti akhir kalimah tu lah kaedah dia. So kaedah dia pada kalimah kita nak berhenti tu, kalau hujung dia baris atas ke, baris bawah ke, baris depan, terus tukarkan dia sukun. Automatik tukar. Dan bila dah tukar, kita kena jelaskan sifat yang ada pada huruf yang last tadi tu. Kalau dia tu kebetulan lam, bunyikan sifat yang ada pada lam. Kalau kebetulan dia tu huruf kaf, bunyikan sifat huruf kaf. Kalau kebetulan kita berhenti tu huruf dal, bunyikan sifat yang ada pada huruf dal. Kalau dal tak ada qalah, kaf tak ada ham, tak ada semua tu, akan kena bunyikan tu. Sebab tu Quran, dia adalah bunyi. Cakap, kita kena lafazkan. Dia bukan kita ikut teori-teori ni, kita kena sebut. Baru kita bunyi, ada angin terlepas. Kita kena apply lah semua tu. Okay.
Sama juga bila jumpa tanwin dari atas bawah pun sama juga. Kita terus tukar jadi kan sukun. Dan isu dia bila kan jadi agak susah sikit tu bila kita nak sukun huruf akhir, sebelah dia pun dah sukun. Jadi dia apa? Ada 2 sukun. So bila ada 2 sukun apa nak buat? Bukan jangan pergi buang salah satu pula. Jangan pergi buang sukun yang pertama, pergi buang sukun yang kedua. Gitu kan. Jadi lalu bila kita jumpa sampai dah jadi 2 sukun, kita nak berhenti kan, kita tukar. Tapi dah tukar, ini dah sukun, ini pun sukun. Isu dekat sini jangan pergi buang salah satu, jangan pergi buang sin, pergi ke ta terus ataupun buang ta sampai sin saja. Tapi kebaikan berlaku dia akan sampai sini je. Yang last tu dia akan buang yang last tu. Dia akan tinggalkan yang tu. Sebab apa dia rasa susah nak sebut, dia tinggalkan. Ingat tak boleh, Quran satu huruf pun tak boleh buang, satu huruf pun tak boleh tambah. So kita kena bagi biji. So kena settlekan sifat zai, settlekan sifat lam, settlekan sifat sin, settlekan sifat ta, sin, kaf. Kena bunyikan setiap satu tu. Itu maksud dia bila ada sukun menatang ni, sebab tu kita kena very clear. Makhraj lam ni kat mana, last kita punya lidah tu nak landing kat mana. Kalau macam ta, kat mana ta? Belakang gigi kapak. So lidah kita kena berhenti kat situ lah. Bil qis ta. Dia kena kat situ. Kalau kaf dekat mana? So benda ni semua kita punya lidah tu dah set landing kat situ je lah. Pada makhraj dia. Okay. Sebenarnya jangan buang satu huruf, jangan tambah-tambah apa. Kalau yang bersabdu, maintainkan sabdu tu. Sabdu tak boleh hilang. Baris tu boleh tukar je sukun. Tapi sabdu tetap kekal ada. Tak boleh buang. Okay, tak boleh buang, kena ada. So cara nak mengekalkan bunyi sabdu tu, apa nak buat? Tekan pada kawan dia sebelum ni. Kalau macam sebelum dia huruf ta, tekan pada ta ni. Fatol. Kita bayangkan macam jungkit tu lah. Tekan pada ta, automatik kawan dia tu akan ternaik. Fatol. Wal hajj. Tekan pada ha, automatik jim tu akan naik. Wal hajj. Jangan wal hajj salah. Itu salah makhraj tu. Ada angin terlepas tu. Wal hajj. Kalau macam ni, sama juga. Fi syak. Ada ke belakang tu, kena settlekan. So nakkan bunyi sabdu tu, tekanlah pada shin tu. Fi syak. Baru kaf tu bunyi kita nampak jelas. Kaf lagi sabdu. Kalau tak, kita macam nak menjelaskan kalau kita baca fi syak. Kan tak bunyi dia tu sabdu ke apa. So, kalau perempuan dah mahir nanti, tanpa tengok teks pun perempuan dah tahu dah. Huruf tu ada sabdu ke tak ada sabdu. Dari segi baca tu. Fi syak. Fi syak. Dengan fi syak. Beza. Itu beza tu. Kalau kebetulan pula dia tu adalah nun sabdu, kena kekalkanlah dengung yang memang ada pada dia. Kan gunakan sifat original pada nun. Dan dengung pun dengung yang paling panjang sekali, yang paling maksimum punya dengung. So maintain lah dengung tu. Ujurahun. Itu yang kena jaga. Kena kekalkan. Okay, sebab ini semua adalah kesilapan. Kenapa kita highlightkan ni? Sebab masa talaki inilah yang berlaku. So kita tak nak perempuan buat ulang kesalahan yang sama. Yang mana yang memang baru nak belajar pun, ingat bila perempuan jumpa benda macam ni, ada satu benda yang kena ambil perhatian lah. Benda sabdu, jangan tinggalkan sabdu. Sabdu tetap kekal. Baris boleh tukar, tapi sabdu tak boleh. Kena maintain. Dan seterusnya nanti, kita akan belajar next week lah. Ini bab mat hujung kalimah. Okay, so kita akan stop kat sini. Sabdu di akhir kalimah. So bila perempuan baca Quran, tengok. Kalau nak berhenti tu ada sabdu, bunyikan sabdu tu. Cara dia tekan kawan sebelah. Automatik dia akan ternaik. Kalau kita kawan dia tu bersabdu tu adalah dengung, bunyilah dengung tu, gunah tu. Okey. Dan 9.40 saya akhirkan dekat sini kat slide ni. InsyaAllah kalau panjang umur kita jumpa minggu hadapan untuk sambung dengan slide ni memang sangat besar, sangat panjang. Tak apa, insyaAllah kita akan settlekan sebelum raya haji lah. Ada 2 kelas lagi. InsyaAllah 2 kelas tu settle lah kot. InsyaAllah. Okey. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman. Mudah-mudahan Allah bagi kita kefahaman setakat apa yang kita belajar hari ini. Dan bila kita dah belajar, terus apply. Jangan dah belajar terus buat tak tahu je. Bila baca Quran tu kena apply. Baru kita boleh rasa benda tu ada beza tak ada beza. Dan seperti biasa, saya akan remind pada orang yang bertalaki. Perempuan dah belajar ni, make sure bila perempuan nak talaki esok, ada benda perempuan nak berhenti, ada sabdu ke sukun ke apa benda, kita nak dengar. Betul tak perempuan boleh apply macam tu? Kalau perempuan boleh apply, maknanya perempuan untuk faham lah kata ambil maklum lah apa yang berlaku bila nak baca Quran. Kita buat step by step, tak payah nak kabut sangat.
Jangan rasa tu banyaknya apa lamanya kat wakaf. Memang lama lah. Sebab wakaf ni sangat penting. Kalau kita baca Quran tak kerti wakaf, macam mana nak baca? Okey, jangan risau bab-bab kena tak masuk lagi ke wajib apa ifaq, idgham, nun mati, memang itu tak payah, itu kemudian. Settlekan yang ni dulu sebab ini ada benda yang relatif berapa akan baca, mesti nak stop. Benda-benda tu semua aksesori, kita akan baca kemudian insya-Allah. Okey. Dan untuk tu kita tangguh dulu setakat hari ni. Nota nanti dah settle semua baru kita akan share nota. Homework tak ada minggu ni. Tak ada homework, tapi nanti kalau saya ada bagi latihan melalui quiz ke, melalui Google Form ke dalam Telegram tu, tolong buat jangan dah ada latihan tu tak buat. Kadang-kadang nak bagi secara direct ni tak sempat masa ke apa. Kalau kita ada bagi Google Form, dari segi format Google Form buat latihan ke quiz ke apa, buatlah, jangan tak buat pula. Okey. Tapi masa ni tak ada lagi lah. Just beritahu advance beritahu. Okey. Untuk itu, saya sudahi dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah ada kefahaman, Allah yang beri kefahaman. Kita hanya usaha buat yang apa kita mampu buat. Okay? Supaya kita dalam PKP ni tak adalah mengarut, mengapu, benda-benda apa-apa. Jadi kita dengan Quran pun, insyaAllah kita settle lah kita dengan Quran je. Kita nak pergi mana pun tak boleh kan. Apa kita habis masa dengan Quran, insyaAllah bacaan kita ada peningkatan. Dan Alhamdulillah tengok yang mana betul lelaki pun nampak ada peningkatan. Okay, tahniah dan syabas sebab apa-apa ada buat peningkatan. Tapi jangan sekat tu je. Kena sentiasa jangan baru tegur okey kan, esok minggu depan nanti lagi mengalut. Mulalah buat salah pula. Tak nak macam tu. Mari kita sikit-sikit tapi berperingkat. InsyaAllah. Okey, terima kasih. InsyaAllah panjang umur jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. 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 Okay, masih